Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa nazaru rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin. InsyaAllah kita nak masuk ni setelah kita selesaikan hukum hakam berkaitan dengan hukum bernikah, siapa boleh menikah, banyak mana maksimum boleh menikah, dan tanggungjawab dengan nafkah harian yang syahrian, bukan sanawiyan, dan yang mana yang abadian, kot macam tu bahasanya, yang wajib dan ditanggung oleh suami dalam proses tanggungjawab sebagai suami ini. Jadi akan bermula proses untuk mencari pasangan ni. Jadi antara proses yang akan berlaku masalah pandang. Okey. Yang tu yang sebut tajuk wa nazaru rajuli ila mar'ati ala sab'ati arufin. Adrubin. Memandang oleh lelaki. Idhafat tu masdar pada fa'il. Lelaki pandang ilal mar'ati kepada perempuan ala sab'ati adrubin, kepada 7 darab, 7 bagai. Ada 7 bahagian. Jadi dia sebut ni masalah pandang. Masalah pandang ada hukum yang berkaitan dengan syarak kita, hukum pandang. Kita perhati elok asal bila pemandang lain jantina ni, dia akan melibatkan ada istilah aurat dan memandang perkara yang tak boleh pandang kan. Begitu juga nanti di sebaliknya, wanita memandang lelaki pun ada hukum dia. Umum kaedah pandang ni Quran sebut kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kat perempuan pun format yang sama, kullil mu'minat yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahun. Uslub format sama dan hukum pun kalau ikut sama, cuma lebih fokus kepada lelaki pandang perempuan masih apa. Pasal selalunya perbuatan memandang ni atas ghalbah, ghalib, lelaki lah yang akan memandang kepada perempuan, pasal di atas persetujuan lelaki inilah yang akan menyebabkan boleh ataupun tidak, ataupun akan berlakunya peminangan dan kehendak berkahwin. Kalau orang perempuan, kalau dia nak pandang pun, kalau dia pandang, kalau dia jatuh hati pun, dia tak boleh buat apa-apa kalau orang lelaki tak nak kan. Satu pandangan dia sebut ni nisbah orang lelaki kepada perempuan. Dan baik, jadi atas bahagian tu ada sabati adrubin, ahaduha, salah satu daripada sabah ni ialah nazaruhu, adalah memandangnya rajul walau kana syaikhan haraman ajizan, sekalipun adalah ahad ataupun rajul ini di syaikhan. Syekh umum istilah lugah Arab ni bila syekh man balagha 40 sanatan, siapa yang sampai 40 dah dipanggil syekh kan? Dan bukan saja syekh tapi haram. Jadi saya ni dah syekh dah lah. Syekh lah dah 40 sanah kan. Tu umum istilah syekh lah. Macam mana pun kalau istilahi tu lughawi, kalau istilahi syekh ni ialah man balagha martabatan fil ilmi. Itu istilah syekh dalam bab ilmu. Satu syekh ilmu tak sampai lagi, syekh umur sampai dah. Bahkan di syekh ya, dia jadi syuyukh, maksudnya teruk benar lah, umur dah lebih 40 tu. Sikit lah ayat macam tu. Baik, sekalipun rajul ni adalah syaikhan haraman, dan haram, istilah haram ni tu disebut tua lemah. Tua tu kalau ikut tua, syekh haram yang sangat tua. Pasal haram ni tua lah, bahasa kita tua. Pasal bukan saja syekh, maksudnya bukan saja umur 40 tapi tua, dan pula dah lah tua ajizan anil wati, lemah daripada wati. Pasal ada juga yang tua tapi dia qawiyan alal wati. Ni ajiz anil wati. Ada juga ada yang dia tak syekh tapi ajiz anil wati, ada juga yang macam tu kan. Jadi manusia tak sama. Jadi macam mana pun hukum sama, walaupun manusia tak sama hal, muda ke tua ke, dia qawiyan anil ala wati ke, dia ajizan anil wati, dari si hukum adalah sama. Apa dia? Hukum apa? Hukum pandang. Jadi nazaruhu ila ajnabiyatin. Okey.
orang rajul walaupun tua pandang kepada ajnabiyah, perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bahasa lain ajnabiyah ni ghairu mahram, dia pandang ila ghairi mahram, pada yang bukan mahram dia. Dan dia pandang pula li ghairi hajatin, kerana tidak ada apa-apa hajat. Nakirah tu menunjukkan makna umum, tak ada li ghairi hajatin, li ghairi hajatin min al hajat, daripada apa-apa hajat, tak ada sebarang hajat, saja-saja tengok. Duduk dekat mana apa, pasar raya ke apa, duduk tepi jalan tunggu orang lalu, orang kilang balik, budak sekolah menengah balik, apa semua tu lah kan. Ada juga perangai orang tua-tua macam ni. Kalau tanya dia buat apa pakcik, saja ambil semangat katanya. Ada weh. Pernah jumpa geng-geng yang macam ni. Test power. Ni masalah semua ni. Acah tu lah, acah bateri. Nak ambil semangat, macam tu lah ayat dia kan. Lembat semangat bunyi lembut sikit kan. Li ghairi hajatin. Jadi kalau tak ada hajat, jadi apa hajat-hajat tu, hajat dia akan sebut nanti, yang tu lah yang menyebabkan ada berbeza hukum pandang. Jadi kalau tak ada hajat apa-apa, dari sisi hukum haram lah. Antara hajat dia akan sebut nanti, hajat kalau nak berkahwin ada keharusan untuk melihat. Dan kalau kita faham ni masalah melihat dari sisi hukum sendiri, wanita tu pula sendiri macam mana? Ada hukum wajib tutup aurat. Macam kita pun wajib tutup aurat. Macam mana pun dalam keadaan aurat bertutup pun, dari segi dah tutup sekalipun, dah bertudung, berpurdah sekalipun, pakai pun hitam gelap sekalipun macam tu, dari segi sengaja nak pandang ilal mar'ah, sekalipun tak nampak istilahnya aurat dia, tak nampak kecantikan pada dia, saja-saja pandang wanita tu, apa hukum? Di ghairi hajah, haram. Kalau hajat, kalau seorang nak suka dia berhajat, adakah hajat bagian untuk aurat mana buka tudung ke? Tu dia sebut nanti. Jadi hajat untuk kalau katalah berkahwin sekalipun, dia hanya boleh buka muka dan tangan saja. Boleh buka hanya lihat muka dan tangan saja. Dengan elok itu. Boleh tengok pun muka dan tangan saja. Tak boleh buka tudung, tambah menyelak apa yang tak sepatut diselak lah. Leceh lah sebut ayat itu sikit kan. Tapi apa nak sebut, boleh buka hanya muka dan tangan saja. Jadi apa faham boleh buka muka dan tangan saja? Maksudnya sebelum itu semua macam ni. Jadi bila ada hal tertentu, antaranya kita akan jumpa nanti, antara bila dah berlaku proses pernikahan ni adalah wali. Jadi wali lah, kalau jumpa orang ni kata dia, aku cadang nak kahwin dengan kau dengan anak perempuan aku, kau nak tak? Saya tak pernah tengok anak pakcik. Kalau dia setuju apa, tak apa, tak payah tengok lah pakcik, tengok dulu kan. Nak jatuh hati ke tak jatuh hati, sagi tengok sumbir nanya muka ni macam mana. Sumbir pun sumbir lah pakcik, saya rela. Tapi yang baiknya untuk orang kata hilangkan apa nak sebut, runtunan jiwa dia nanti kalau jadi tanda kan, tak setuju dengan apa proses pernikahan. Asal-asal suka kan, bila jadi apa-apa esok dia ungkit esok. Jadi apa yang kaedah dia, tengok dulu. Jadi kita faham tengok tu apa, sebelum tu tak tengok lah. Jadi saya bagi contoh ni, kalau wali dia nak nikah dengan anak perempuan dia dengan seorang lelaki, kau tengok anak perempuan kau, mai pergi rumah buat apa? Tengok lah. Tengok apa? Tengok, maksudnya tengok yang dia nisbah boleh buka adalah muka dan tangan. Sekalipun anak dia istilahnya yang berpudra sekalipun, yang boleh tengok ialah muka dan tangan. Jadi faham tu apa? Sebelum ni dan sebelum nak proses untuk berkahwin, apa perempuan ni keadaan macam mana? Memang tutup lah. Dan tutup apa? Tutup sekali muka dan tangan lah. Itu kaedah kita Syafi'i. Kita baca fiqh Syafi'i je tak? Satu, kita tengok balik bab, buka balik bab aurat apa kita bicara dulu. Aurat dalam mazhab Syafi'i kita pernah belajar dulu kan, apa? Seluruh badan, melainkan pergi solat, apa dia? Muka dan tangan boleh buka. Satu, bila haji, apa faham? Orang puan wajib buka muka, apa faham? Tak haji, tak dalam ihram, apa faham? Tutup muka. Nampak? Orang lelaki bila ihram, apa faham? Tak boleh pakai kepiah tu tak? Tak boleh pakai kepiah, tak boleh tutup kepala. Apa faham sebalik? Di luar dalam keadaan ihram tutup kepala, maksudnya pakai kepiah, bukan macam popok yang tak pakai kepiah tu kan.
Siapa tu tak tahu lah. Ni buka pasal dia panas sangat kan. Baru lepas makan tu buka rupiah. Tak, memang kalau kita belajar hadis, antara sebab siqah untuk seseorang menerima hadis pada seseorang, antara ciri-ciri adil tu selain daripada tak buat dosa apa-apa semua, apa? Mesti menutup kepala. Itu syarat adil tu dalam bab riwayat hadis. Tambah ambil riba macam boleh terima riwayat hadis. Tu PhD holder Malaysia ada yang tak ambil riba. Beli kereta loan tak? Betul boleh pakai lah riwayat dia orang. Pasik gila babi mana boleh terima, sepak terus dengan dia sekali. Jangan kata hadis yang dia riwayat, dengan dia tu kena sepak sekali. Siapa? Pasik gila babi ni. Jadi asal pandang ni adalah pandang ila ajnabiyatin dan pandang li ghairi hajatin. Tak ada hajat ila nazariha, pada pandangnya wanita ini. Dari sisi hukum macam mana? Fa ghairu jaiz, maka dia adalah tidak harus. Faham ghairu jaiz? Itlaq kitab fiqh. Ghairu jaiz maksudnya haram. Fa huwa haramun, dia adalah haram. Jadi nisbah memandang tu haram. Kalau orang tu tak tutup sekalipun, bukanlah maksudnya peluang tengok dah demo jamu, tengok je lah macam tu. No. Dari segi kaedah buka tu ada dari segi buka atau wali buka kan, apa dia? Agak-agak nak suruh kita buka berani lah. Dan faham tu bila majlis katalah masalah nak buka muka, katalah orang perempuan macam ni, takkan kita jumpa tepi jalan pegang dia, aku nak tengok muka kau, aku teringin nak kahwin kau, macam tu ke? Mesti tak proses liar macam tu lah kan. Mesti proses apa? Tu yang antara kita akan jumpa nanti wali. Cuma proses kita saja nak sebut awal sikit tentang wali tu. Kita punya Melayu faham wali ni macam mana? Melayu punya urusan wali macam mana? Perempuan nak kahwin, lepas tu pergi cari wali. Jadi maksudnya dah dealing lah, siap lelaki perempuan dia nak kahwin, lepas tu urusan lah, baru cari wali. Kerana wali pun tak ke mana lah, tambah mak bapak dah bercerai ke apa, tambah tak pernah peduli langsung anak perempuan ni, baru terhegeh-hegeh cari wali, tertib wali, siapa nak jadi wali. Ini adalah kaedah Melayu yang dah faham inilah wali yang ada. Betul tak? Betul. Macam ni, sampai tak tahu kadang siapa wali, siapa nak jadi wali ni. Soalan dia apa? Siapa nak jadi wali? Sepatutnya kaedah agama kita, kaedah syarak kita, wali ni siapa? Wali ni adalah orang yang mengurus wanita tu untuk dia kahwin dengan siapa. Itulah wali, untuk dia urus. Kalau saya ada anak perempuan, saya bapa, macam mana? Adakah anak perempuan saya nak kahwin, dia nak kahwin, dia setuju-setuju, anggut nak kahwin dengan siapa? Siapa wali saya? Bapa saya ada. Bapa saya lah wali saya. No, that's not the way, you know. Boleh cakap orang putih. Macam mana jadi how's our way? Macam mana kaedah agama kita, kaedah syariat kita? Kita bapa, anak perempuan kita nak kahwin, macam mana? Bukan nak kahwin, kita, anak perempuan kita bertudung semua, bertutup semua ni. Siapa nak bagi kahwin dia? Kita lah bagi kahwin dia. Kita yang akan tengok dengan siapa dia nak kahwin. Anak perempuan aku ada, kau nak kahwin tak dengan dia? Itu konsep kaedah. Yang tu yang kita wali yang akan mencari siapa yang akan kahwinkan, nak dikahwinkan dengan wanita perwalian dia. Itu kaedah dia. Kaedah syarak betul lah tu. Satu, bila katalah saya jumpa orang ataupun ada orang dia nak kahwin macam mana, dia kena jumpa wali. Dia kena jumpa wali. Memanglah jarang berlaku. Pasal kita Malaysia ni kalau faham tu dah ikut syariat ke tak ikut syariat ni. Gila punya tak ikut syariat, betul tak? Wali pun sampai macam mana? Sampai wali tak tahu apa. Relax je, anak aku macam mana lah, bila lah aku nak main Minang. Yang dia tu tak pernah berkira dengan siapa dia nak bagi anak dia kahwin. Yang tu yang kalau kita faham tu, yang tu yang bawa ada istilah nanti wali mujbir. Kena tengok kufu tak kufu. Kufu pun tak tengok umur, kufu pun tengok bab agama. Yang tu yang kufu tak kufu. Kalau kata yang ni syekh umur 60 tahun, anak dia baru umur 18 tahun, boleh kahwin tak? Kalau nak kira nak, mampu anak dia tak nak, tapi wali ada ni. Aku tak kira, aku nak kira menantu aku ada Datuk Guru, kahwin. Menantu aku ustaz, kahwin. Aku tahu dia baik untuk kau, kahwin. Nak kira nanti dia tua cepat jadi janda apa? Belum tentu dia jadi janda, tetap dia yang dulu sebelum kau. Mati bukan di tangan apa, bukan umur yang menyebabkan faktor mati. Lagipun kalau kau kahwin dengan sama umur kau ingat sampai tua kau boleh hidup dua orang. Tentang kau janda awal lagi.
Lagipun orang nak bawa kau siapa? Orang tak ada pengalaman pula tu, pemimpin rumah tangga. Ilmu dah tak ada, pengalaman tak ada. Yang ni dah memang orang baik, bagi dia kahwin dengan kau. Ingat tak bagus ke? Kau tengok apa perjalanan rumah tangga dia, bagus tak bagus? Dah bagus, takkan kau syak lagi bahawasanya dia boleh bawa kau ke jalan yang baik? Tak percaya lagi? Tak percaya ke Abah? Contoh lah kan. Yang ni bapak pun kena faham tu, yang bapak sanggup untuk anak perempuan dia dikahwinkan dengan seorang lelaki yang walaupun dah bersuami. Pasal apa? Bapak adalah wali. Yang tu baru perjalanan Islam kita baru betul. Saya sebut ni, saya pergi India tu, Syekh yang tu sekarang umur dia pun 80 lebih, 87, 88, isteri 4. Yang terdekat ni, pak mertua dia umur 58 tu, 60 something, 60 lah, dalam 60, 50, dalam 60 tu. Kahwin dengan anak dara dia berapa, umur 18. Syekh berapa, umur 80 lebih. Dia nak menantu dia adalah Tok Guru. Macam boleh, syarat tak ada masalah. Kalau pergi Malaysia macam mana? Tapi kalau tu kata pergi sana tengok, perjalanan syariat masih berjalan elok lagi, best. Seronok tu sana, best. Main sini itulah macam ni lah. Baru kita terfikir, rupanya perjalanan syariat ni ada lagi negeri yang masih melaksanakan syariat. Bila kita duduk sini, kita duduk macam babi buah terpuruh, kita tak reti. Bila pergi sana tengok, terpuruh terbuka. Bayang tak? Kalau katak buah terpuruh terbuka. Duk ingat langit ni pasal terpuruh buka tu tengok macam mana. Inilah perjalanan Islam. Baik dari segi tauhid dia, madrasah dia, masyarakat dia, ekonomi dia. Kita tengok, jauh Malaysia. Memang jauh. Pentadbiran madrasah dia, guru dia, ustaz dia, macam mana murid dengan guru, macam mana hormat dengan khidmat. Jauh tertinggal kita lah. Jauh sangat. Bukan jauh saja, jauh sangat. Isteri dengan suami, taat dia macam mana. Yang tu pun jauh sangat. Jadi asal nak sebut ialah tang pandang tu lah. Jadi faham tu, orang perempuan memang dalam keadaan yang kalau bukan asal untuk boleh ditengok dan dipandang, memang dia dalam keadaan bertutup. Dengar sikit lagi sekali sebut, dalam keadaan bertutup pun apa kaedah dia? Yaghdud, kalau perempuan, kalau lelaki, yaghuddu min absarihim. Sekalipun tak pandang tu, tak pandang aurat, tapi disebab orang lelaki pandang perempuan, apa kaedah dia? Yaghuddu min absarihim. Perempuan macam mana? Yaghdud min absarihinna. Nah, ujung tu dua-dua ayat. Pasal apa? Untuk apa? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Pasal nak objektif dia pelihara kemaluan. Pasal antara sebab menyebabkan hak tu boleh aktif, mata. Sorry lah ayat-ayat macam tu. Itu isyarat Quran. Connecting dia kat situ. Begitu juga perempuan, dia yaghdudna min absarihinna, sambungan dia apa? Yahfazna furujahunna. Jadi bila sebab mata, dia akan ta'alluq dengan furuj. Siap. Itu siapa cerita tu? Allah tak? Allah dia cipta kita, dia tahu tak macam mana kita punya perangai, nafsu kita perangai macam mana, kepala otak kita macam mana, apa kesan kita bila pandang, kita pandang mana tak elok macam mana, pandang yang elok macam mana, pandangan kita tertutup macam mana, tak tutup macam mana, dia tahu tak? Dia yang khalik kita tak? Dia yang malik kita, dia yang razik kita, dia hakim kita. Jadi dia ada sifat hakimiyat, dia ada razakiyat, dia ada hukum malikiyat, dia ada hukum khaliqiyat, semua hak dia. Dia ada hukum rububiyat, dia ada hukum uluhiyat, semua hak dia, semua hukum dia. Satu ghairu jaiz asal hukum. Baik. Jadi dari sisi hukum mana-mana tak boleh tengok. Jadi faham tu juga, sebaik keadaan wanita ni janganlah pergi tayang macam tu. Apa kaedah dia? Tutup dia. Kalau tutup pun sekali tengok, dah kata orang perempuan buka, tak tutup muka, macam mana lelaki? Tengoklah macam tu kan? No. Tetap hukum dia yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Sekarang sikit lagi, masih bab-bab ni dulu pun pernah sebut kan, dah duduk bab pandang ni, memang cerita pandang ni mesti faham elok. Kalau sikit dalil tutup muka apa, macam mana kaedah tutup muka ni? Ambil pada mana? Kalau ambil istidlal ulama-ulama kita dah sebut dengan kawan Imam kita Syafi'i rahmatullah alaih, khas ambil bab hukum pandang ni macam mana?
Masalah dia ialah masalah kalau bab haji apa kita sebut tadi. Kalau asal hukum, tengok. Asal hukum ni asal kepada ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ni ialah isteri-isteri Rasulullah. Kan ada hukum bila isteri Rasulullah ni, bila Rasulullah wafat, tiada siapa boleh ambil isteri dia, bekas isteri dia. Bahasa kasarnya janda lah tak? Tiada siapa boleh ambil bekas isteri Rasulullah. Kalau ada siapa-siapa pun nak berjumpa dengan isteri Rasulullah, apa hukum dia? Fa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Mestilah kalau nak minta barang apa-apa, Rasulullah minta arahan suruh pergi ke ambil ke isteri Rasulullah, ataupun nak jumpa dan soal apa dan sebagainya, mesti minta min wara'i hijab, belakang hijab, belakang dinding, belakang tirai. Kalau dalam rumah tak apalah, belakang dinding, belakang tirai. Kalau di luar rumah kena tirai tak? Itu macam mana nak tirai antara gading rumah? Ambil tirai kosong. Apa? Inilah tirai dia. Tirai lah. Min wara'i hijab. Siapa suruh hijab? Dzalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Pasal hijab ni adalah satu kaedah untuk membersihkan qulubikum, hati kamu, wa qulubihinna, dan hati dia. Isteri siapa? Ummahatul mukminin tak? Memang dari segi hukum tak boleh ambil isteri, dan pangkat pun ummahatul mukminin. Agak-agak ada sahabat teringin nak kahwin dengan isteri Rasulullah. Dah haram betul tak? Mesti tak ada dia tak? Tapi min wara'i hijab tak? Min wara'i hijab tau. Isteri Rasulullah pun bukan semua muda-muda, ada yang dah berumur, betul? Tapi min wara'i hijab. Yang ni yang memang putus tak boleh kahwin dengan isteri Rasulullah, bekas isteri Rasulullah. Yang isteri-isteri yang kalau bini orang yang ada, contoh bahasa itu, memang tak boleh kahwin pasal bini orang, tapi boleh jadi tak esok bercerai dan kahwin yang kita? Boleh jadi tak? Kalau kata suami dia mati, boleh kita ambil? Boleh. Itu macam mana? Nak min wara'i hijab ke bi ghairi hijab? Sepatutnya adalah min wara'i hijab. Kalau orang perempuan yang kita tak boleh ambil jadi isteri pun min wara'i hijab, apatah lagi yang ada keberangkalian untuk ambil isteri, apatah lagi yang bini orang pun belum lagi. Sepatutnya apa? Min wara'i hijab. Itu siapa yang perlu hijab? Kita kena hijab ke dia kena hijab? Betul, kalau gitu dia orang tak hijab, kita lah hijab. Ya tak? Siapa yang kena min wara'i hijab? Quran kata apa? Fas'aluhunna, kamu mintalah mereka itu, hunna tu, min wara'i hijab. Siapa yang min wara'i hijab? Hunna ke min wara'i hijab? Kata pun fas'alu tu min wara'i hijab. Kalau ikut asal fas'alu tu min wara'i hijab. Hunna tu min wara'i hijab. Bila hunna dalam rumah memang dia hunna min wara'i hijab. Tapi bila hunna duduk di luar rumah, dia tak min wara'i hijab. Jadi macam mana kita nak minta, nak praktikkan supaya kita boleh fas'alu hunna tu min wara'i hijab. Hijab kan? Itu khas untuk sisi Nabi ni ya? Itu khas untuk sisi Nabi. Tu kaedah dia khas untuk Nabi. Siapa yang kata khas untuk isteri Nabi? Adakah dia khususiat? Ayat mana kata tu khususiat untuk isteri Rasulullah? Yang khususiat yang mana? Yang tak boleh nikah tu khususiat untuk isteri Rasulullah. Min wara'i hijab adakah khususiat untuk isteri Rasulullah? Itu. Kalau ada orang kata nanti tak bagi selesai. Mana nas dalil Quran yang kata tu adalah khas khususiat untuk isteri Rasulullah? Dari segi kaedah kita fiqh Syafi'i, dia memang bukan khususiat. Untuk ambil ihram macam mana? Kalau isteri Rasulullah yang bekas isteri dia pun kita tak boleh ambil, yang sahabat memang tak akan jatuh hati sama sekali untuk nak ambil isteri Rasulullah pasal dah larangan Allah Ta'ala, memang dia tutup hati ziyadah, itu pun min wara'i hijab. Apatah lagi kita yang orang perempuan yang tidak ada langsung pintu hati untuk boleh ditutup pintu untuk boleh kahwin dengan mereka, tentulah lebih aula untuk fas'aluhunna min wara'i hijab. Kias aulawi ke musawi ke adna? Boleh faham tak? Dia mafhum fahwa betul? Kias faham? Pernah dengar bapak kias? Kias aulawi ke? Wala taqul lahumma ufin. Sepak mak bapak boleh tak? Mana nas kata tak boleh sepak mak bapak? Mana ada nas? Betul boleh sepak? Mana nas suruh orang perempuan pakai burdah? Tapi isteri Rasulullah kena tak? Kalau isteri Rasulullah kena, yang tak isteri Rasulullah ni kena tak?
Tu kias aulawi ke, kias adna ke musawi? Tak biasa faham. Pergi tobat pergi ngaji oleh usul fiqh. Tak habis istilah je. Kalau kata Quran sebut apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, bukan? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, dan daging babi. Daging babi tak boleh makan, tulang dia boleh. Kalau daging pun tak boleh, tulang. Ada kaedah-kaedah kias dalam fiqh. Berlambat-lambat dah siap. Fiqh dah siap. Fiqh dah siap. Satu, kita bila fiqh dah siap ni, tengok ayat Quran, memang tak tergelincir ni. Pasal kita nak matching apa yang dalam Quran dengan apa yang dah ada. Kalau orang tak faham fiqh dan tak mau tolak fiqh, dia apa? Dia akan syarah ikut kepala otak dia sampai tudung tak payah pakai. Siapa? Ada pendapat kata tak payah tutup muka, ada kata dagu pun tak payah tutup katanya. Yang ni pun tak apa. Aurat kalau sembahyang pun jangan tak tutup. Ada pendapat kata kena tutup, ada pendapat kata tak kena tutup. Ada pendapat lagi kata sebenarnya tudung pun kalau letak atas kepala pun dah memadai dah. Ada pendapat. Pasal apa? Pasal dia ambil kaedah ada pendapat. Kaedah kita macam mana? Hukum dah siap macam mana? Ambil ayat Quran, talikan saja. Syarahkan saja. Saya mengaji untuk guru macam tu. Dia orang punya mengaji style lain. Saya pendapat tu bertemu boleh dengar saja lah. Itulah pendapat pula tu, apa kaedah nak ambil pendapat? Adakah sebarang pendapat boleh diambil? Mesti ahli ke tak? Dia orang tu memang ahli pendapat ke? Ke ahli untuk memudah-mudahkan pendapat? Memang ahli untuk memudah-mudah ke tak? Ke ahli memang warak untuk menjaga apa-apa pendapat? Dia lah ahli untuk merosakkan apa-apa pendapat. Bahkan dia buka seluruhnya pendapat. Kalau kita tengok di Malaysia ni, kalau ahli yang keluarkan pendapat-pendapat ni, pendapat-pendapat, semua pendapat dia itu adalah kaedah untuk merosak. Saya istilahkan merosak siapa? Dia merosakkan apa institusi agama yang telah terbina dalam negara kita. Baca Yasin malam Jumaat macam mana? Dia rosakkan pendapat. Macam mana? Dia ambil hak bidah tu, haram. Usah baca. Kalau nak baca pun baca surah Kahfi. Siapa nak baca surah Kahfi? Yasin pun tak larang nak baca. Baca kuliah kulhu tak boleh, nak zikir malam Jumaat pun tak boleh. Daripada Yasin nak tukar Kahfi, yang pendek nak bagi jadi panjang. Agak-agak siapa nak baca? Orang yang suruh baca tu pun tak baca. Kaedah tu kaedah merosak tu, bukan kaedah anjuran. Terah Yasin nak hafal dalam kepala pun tak baca Yasin. Betul? Tambah yang tak hafal, yang Kahfi pun tak biasa baca. Agak-agak nak boleh baca. Tambah yang tak pernah tahu baca. Sikit aja macam tu lah. Nak cerita apa ni? Masalah pandang. Syarahan kepada masalah tutup muka tu. Kalau fiqh kita macam tu lah. Tambah yang kalau kita buka memang pakai fiqh Syafi'i sungguh, memang baca kita fiqh Syafi'i hak mana pun siap. Aurat orang lelaki, orang perempuan di hadapan lelaki yang ajnabi adalah jami'u badannya. Jami'u badan. Satu saya duduk pergi India tu, antara suasana masyarakat lelaki perempuan yang masih terpelihara apa dia? Masalah aurat dan masalah pergaulan. Memang kita takkan jumpa orang lelaki orang perempuan sembang. Tak. Tambah nak jumpa macam ni, moderator, lepas tu ahli panel forum, lelaki seorang, perempuan seorang. Moderator duduk tengah. Perempuan duduk tengah pentas macam ni. Dah lah dengan tak burdah lah tu, pakai tudung tu simpul-simpul, pakai kencur lagi. Merah-merah sini, sini biru. Lepas tu cakap pun dengan lembut, kita naklah takwa pada Allah Ta'ala. Bagaimana kisah pernah berlaku pada Nabi Muhammad SAW? Tak ada pasal. Tu yang orang yang faham agama ni bila tengok Malaysia punya TV suasana macam tu, forum ni, orang Islam ni duk penuh tengok ni. Kita macam ni Malaysia. Masya Allah. Orang faham agama kan cakap itu. Orang tak faham kata macam mana? Kita macam mana? Kita. Biasalah. Lelek lah bro. Dia bukan buka aurat. Itu pun baguslah. Tudung pun tudung labuh lah. Malaysia macam tu lah suasana dia. Kita tengok Pak Arab, kalau Syekh Yaman kalau mari dia tengok Malaysia macam tu, ni ada forum macam tu kan, tak maulah kadang-kadang moderator tu perempuan, Lima lelaki, 4 lelaki, 1 perempuan. Macam mana? Relax je. Ni kadang-kadang yang ditanya tu, ustaz pakai jubah serban, yang bertanya ni perempuan ni tudung pun tak pakai. Nak cerita tentang masalah apa-apa. Hukum menutup aurat ni macam mana? Wajib ke Tuan Syekh? Dia tak tutup aurat ni. Tak tutup aurat ni. Tu TV 1 lah tu. Siang bila orang reti agama dia tengok Malaysia macam mana?
Hancur je. Hadza Malaysia, Masya Allah. Kata dia. Balaun azim fi biladik. Itu je ayat-ayat Pak Arab ni. Yang faham ya. Ni Pak Arab yang faham lah. Kalau Pak Arab macam Qurrawi, Syekh Tayyib, Malaysia Tayyib. Itu Qurrawi yang dia itulah bunyi. Yang mana kata itu? Tayyib, Malaysia nombor wahid. Baik. Fa in kana nazaru li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaza. Sekiranya adalah pandangan hajat. Jadi hajat tu banyak dia akan sebut, nanti akan datang insya-Allah masalah berubat dan sebagainya. Kalau dia hajat. Contoh hajat ka syahadatin 'alaiha. Seperti nak saksi 'alaiha ala mar'ah. Jaza. Istilah menyaksi ni macam mana? Menyaksi dalam bab jual, menyaksi dalam bab beli, apa seumpamanya, ataupun saksi dalam apa-apa kes. Kita faham syahadah ni saksi kes sajalah kan, dalam pendakwaan betul tak betul orang ni yang didakwa ke yang mendakwa atau sebagainya. Dalam kes macam tu harus tengok muka. Kita ambil satu contoh mudah. Kita beli barang, orang pekedai tu yang jual tu orang perempuan. Bila dia jual tu memang dia pakai tutup muka semua, burdah apa semua. Lepas tu kita kata nak beli barang ni, jadi tak ada suami dia, dia lah tukang jual. Lepas tu kita kata ni barang ni elok ke? Dia kata elok, insya-Allah jamin. Memang ada jamin lah, ada garanti. Lepas tu kalau tak elok tak apa, bawa balik kedai ni, mai sini. Jumpa akak kata. Jumpa akak ni siapa? Akak lah. Memanglah saya tahu akak, tapi akak ni siapa? Esok kalau saya nak dakwa ke apa, saya nak jumpa akak tu, akak mana satu? Akak yang macam ni, dia macam ni. Dia tengah macam ni. Kau tak faham saya macam ni. Dia tengah akak yang ni. Akak lah jumpa akak. Maksud saya akak ni, saya nak tengok akak ni rupa macam ni. Kalau dia faham, dia tak payah kena tanjang itu dah kan. Akak ni akak macam ni. Macam ni lah. Akak ni suami pada toki kedai ni. Inilah suami, isteri ada berapa? Dia ada 3 isteri pula tu. Contoh kan, contoh. Jadi perlu syahadah, perlu tengok. Macam ni lah. Akak ni macam ni. Tengok. Ni akak dah. Kenal dah akak? Okey, siap. Jadi kalau ada apa-apa barang lah masalah, jumpa lah akak. Tahu dah, kenal dah. Dalam kes-kes dalam terbang kalau tutup nanti menampakkan ada aksi. Kadang aku menampakkan seolah-olah daripada istilahkan turis lah, menyebabkan ada penyamaran ke macam gitu. Kalau nak menyamar, tak pakai burdah pun menyamar dah. Tak seperti yang dengan tak pakai burdah tu menyamar. Jadi tak akan jadi menyebabkan imej Islam tu betul dengan sebab pakai tu. Tak. Kalau atas kata adakah imej Islam akan jatuh dengan sebab tu, tidak. Bahkan itulah menyebabkan imej Islam tinggi. Pasal jangan fikir ikut kepala otak teroris fikir dan orang Islam, orang kafir fikir. Fikir ikut cara orang Islam ataupun cara orang kafir yang dia berfikir dengan cara positif. Tengok. Bayang tengok, orang perempuan sekarang kalau tambah negeri orang putih, tengok saya sebut dia orang lelaki dah lah sikit. Tambah pula dia orang nak kahwin lagi susah. Berbanding dengan orang Islam tau. Ada agreement macam ni. Dia sentiasa mempamerkan batang tubuh dia, tutup sedikit yang mungkin untuk menarik perhatian kepada lelaki, supaya lelaki bukan saja nak pakai dia, bahkan nak isterikan dia. Kalau bab pakai ni memang dia bagi free tu lah, sampai puas hati ya. Sampai kawan tu nak ambil bagi suami ya. Apa kaedah dia buat? Dia serah batang tubuh dia. Nak bagi orang gila kat dia macam mana? Buat sedaya mungkin sehingga lelaki tu gairah pada dia. Okey, boleh faham? Kalau orang berfikir itu, dia akan kata apa? Pelik orang Islam ni, macam apa? Orang perempuan yang Islam ni, dia buat macam mana? Dia nak keluar pada rumah, dia akan tutup diri dia, tak nak bagi seorang pun tengok, dan kalau boleh jangan ada siapa kenal diri dia, melainkan suami dia dan kawan keluarga dia. Kalau dia tak kahwin pun macam mana? Jangan ada siapa tengok batang tubuh aku. Pasal apa? Pasal hidup aku, mati aku adalah kerana Allah Ta'ala. Pelik tak? Bagus tak? Jatuh tak martabat Islam? Jadi apa peduli kat dia orang? Kita nak kira orang Ta'ala pandang kita ke orang kafir pandang kita? Siapa teroris sebenarnya? Nak kira teroris ni tiba siapa? Pandangan orang Ta'ala kata teroris ke pandangan orang barat kata kita teroris?
Kalau tak betul tu bagi betul kepala otak. Jadi kalau tidak, kita pun kepala otak barat juga. Kita bukan kepala otak dengan Islam. Kalau pandangan Islam macam mana? Yang tak tutup, yang tak pakai tudung, yang tak pakai berok, tu lah yang teroris. Yang teroris ni siapa? Yang teroris ni tu pakai spendar tu. Itulah teroris. Itu teroris gilanya. Dan kalau tengok memang dah gila pun, hidup pun dah tak rupa macam manusia, macam binatang. Sehingga kalau ada suami pun dia boleh serah batang tubuh dia lagi pada orang lain. Tapi suami dia ni dengan selamba je, dengan selamba sadin ni, dia tak ada rasa malu langsung. Bahkan kalau orang putih punya style, dia boleh macam ni kat suami dia. Nak sebut orang putih punya style ni, dia ada suami macam mana, dia dah serah tubuh dia kat orang lain. Dia boleh kata sampai dia hamil ni, kata dia, don't worry, this my pregnant. Apa yang dia dalam kandungan dia ni, kata dia is from Arab, kata dia. Ini suami dia ni, masalah ni. Dia tak apa yang dikandung ni, anak ni akan bin kat bapak dia ni. Tapi kata dia, yang ni benih benih Arab. Agak-agak suami dia buat macam ni, oh it's very nice. Suami dia boleh kata very nice tau. Macam babi lah bang, macam binatang, very nice. Kita cemburu kan tak? Ya betul tu. Macam mana boleh Arab? Orang putih macam ni, tak ada masalah tu. Tak ada masalah kan dia. Untuk kita nak ambil ikut masyarakat macam tu punya, faham kan? Masyarakat luar orang putih memang dia punya budaya dah macam tu lah. Kita Islam macam mana? Bayangkan, bagus tak bagus wanita ni sampai kalau boleh tak ada siapa kenal aku. Aku tak kahwin jadi Andalusia sampai mati pun tak apa. Janji yang penting Allah Ta'ala pandang hati aku sebagai wanita solehah. Nak mana? Tu yang bagus dia. Ni pun duk dedah kadang-kadang pakai pun lebih kurang je. Tak ada seorang minat kat tu. Dah lah tak lawa, seorang pun tak minat. Macam tak jatuh maruah macam tu. Kalau tutup walaupun tak lawa, sekurang-kurangnya dia telah jaga diri dia. Memang kadang-kadang tutup pasal tak lawa. Adakah semua yang tutup pasal tak lawa? Tidak juga. Kadang-kadang yang dedah tu yang tak lawa, yang tutup tu yang lawa. Sikitlah dengan bahasa macam tu nak menunjukkan benda tu. Kalau atas orang nak pandang teroris apa, di atas keedah dia nak berbuat teroris. Kalau ikut tak semestinya teroris. Bahkan berapa ramai orang yang terbuka aurat ni, yang itulah sebenarnya lebih teroris daripada yang hak tutup aurat. Bahkan sebenarnya itulah teroris. Pasal apa? Kalau saya nak guna ayat pendakwaan macam ni, apa dia? Dia telah mencabar kelakian saya. Pasal apa? Dia pakai macam ni, macam saya tak tercabar pula tengok dia. Saya nak samai malu. Pasal apa? Dia apa? Dia telah apa nak sebut, apa istilah, lupa lah, lama tak sebut istilah. Maksudnya dia telah mengganggu pandangan saya kepada dia. Apa dia panggil? Membuat jenayah seksual kepada saya. Maksudnya apa? Dia membukakan perubatan tubuh dia untuk seolah-olah menggoda saya supaya saya minat dengan dia. Dia telah membuat satu jenayah seksual dekat saya. Gangguan. Macam gangguan emosi. Sepatutnya macam tu. Itu baliklah. Ni pakai tudung tutup, dia tak terganggu apa. Ni terganggu pakai macam ni. Pasal apa? Aku tak boleh kenal kau. Lah baguslah kau tak kenal aku. Nak kenal semua. Kenal apa sebenarnya? Kena ambil kepuasan nafsu kau nak tengok aku. Kepala otak tu dah miring lah. Cara berfikir kan tak betul lah. Ya. Menaikkan sistem untuk memberikan sistem muka dan dapat aman. Itu hadis yang ilal wajha wal kafain kan. Hadis yang tu nak buang mana ayat Quran min wara'i hijab? Macam mana nak teli ayat Quran tu? Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi jangan pernyatakan apa yang ma zahara. Apa yang ma zahara? Okey, ma zahara ni dekat siapa pula yang dia boleh zahirkan ma zahara ni? Adakah pada semua ajanib? Ataupun ma zahara ni pada orang tertentu saja? Ma zahara minha. Untuk ayat Quran yang mi warai hijab tu macam mana nak faham? Satu, jangan tengok hadis santu je. Hadis santu dah berhenti santu. Dah berhenti belum? Untuk ayat Quran mi warai hijab tu isteri Rasulullah tu mi warai hijab. Kalau tak isteri Rasulullah sebut dah dia kias ialah kias aulawi.
Nak buang mana tu? Macam mana nak teli antara illa wajahin? Pula tu, siapa nasih mansuh? Siapa am mutlak? Siapa khas muqayyad? Boleh proses hadis tu? Mampu tak mampu? Itu kot nak jawab soalan tu. Boleh tak? Macam-macam tu. Betul-betul. Bab hadis ni kita nak buat, hati hadis tu. Tapi kita ambil hukum yang dah siap. Yang dah siap, betul pakai hadis tu untuk soal macam tu. Kita sering ngaji, untuk guru ajar macam tu. Kalau puak-puak macam tu, dia akan kata, yang ni hadis ni lebih kuat. Macam mana kau boleh kata hadis ni lebih kuat? Tu ayat Quran, kau nak sepak mana? Apa yang nak sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi contoh nak sebut ni tentang syahadah alaiha. Jadi syahadah saya bagi contoh ni, syahadah apa? Syahadah ba'i'. Syahadah ba'i'. Kalau syahadah di sebalik pula, mushtari pula. Kita jual, yang beli perempuan. Betul dia nak beli. Ni kata dia, akak nak beli ni boleh tak tukar ke? Siapa akak ni? Memang kami jamin kalau tak elok boleh tukar. Akak ni siapa? Akak lah. Alamak, saya mana ramai orang perempuan macam ni akak. Saya nak kenal macam ni. Nanti tentang orang lain, akak takkan tak kena icam suara kot. Suara macam-macam, kadang serupa akak weh. Tengok body lah. Takkan saya nak tengok body ke akak kan? Nak tengok apa? Kalau ambil IC, macam mana pun nak sebut tang tu. Keadaan mudahnya apa? Ini. Macam ni lah. Ni akak. Sekali lagi tunjuk. Dia dah beli barang macam ni lah. Jadi kalau akak mari tak tukar barang, boleh terima ke? Boleh. Tapi saya tak berapa kenal akak macam ni. Ni akak. Tengok akak. Boleh tak syahadah alaiha macam tu? Macam tu. Betul? Dah. Kenal dah akak? Ni lah akak. Tutup balik lah. Betul lah. Tak tunjuk lah kau orang lepas tu. Nak tekan apa? Tu dia tangkap macam ni cukup lah. Cukup lah tu. Tangkap gambar pula. Jadi ikut lain pula tu. Dia cukup lah gambar ni pun. Cukup lah tu. Cukup. Baik. Itu istilahnya hajah. Tu hajah. Wasani nazaruhu. Wa nazaru sani. Pandangan yang kedua adalah nazaruhu nazarur rajuli ila zaujatihi, kepada zaujah dia, wa amatihi, dan amah dia. Yang sedia maklum kita dah belajar di awal, amah dan zaujah ni antara yang nisbah zaujah, zauj dia boleh istimta' dengan dia, nisbah amah, sayyid dia boleh istimta' dengan dia. Okey. Jadi macam mana hukum pandang? Fa yajuzu an yanzura. Asal kaedah matan disebut boleh pandang ia. Faham ni rajul min kullin minhuma, daripada setiap satu daripada keduanya. Min kullin minhuma maksudnya suami pandang isteri, isteri pandang suami. Apa yang boleh pandang antara satu sama lain? Asal dalam matan yang zuru ila ma ada farji minhuma. Ini asal matan. Wa ammal farju fayahrumu nazaruhu. Yani dia nak syarahkan perkataan matan. Hadza wajhun dhaifun. Ini adalah wajah dhaif. Hadza mana? Al farju yahrumu nazaruhu. Ini adalah wajhun dhaif. Baik, kalau gitu wal asahu, qaul asah. Dia kata apa? Jawazun nazari ila al farji. Harus orang lelaki memandang ila al farji. Baik orang lelaki pandang pada farji, ataupun suami pandang, orang lelaki pandang pada farji, ataupun isteri pandang pada kalau umum bahasa farjun jugalah kan, khususnya zakari. Nak sebut tu malu sikit benda-benda macam ni, tapi nak sebut hukum boleh. Asah kata apa? Yajuzu lakinna ma'a karaha. Kalau yang ni hukum asal, yajuz ma'al karaha. Yang pun ada kadang-kadang suami kalau tengok bini dia tak tengok yang tu lah mada farji atau seumpamanya tu, macam mana? Tak ada selera dengan bini dia, melainkan tengok situ baru ada selera. Macam mana? Tengok pergi lah, pun masalah isteri dia. Masa tu ada karaha. Kalau ada yang tengok bini pakai tudung pun tak boleh lah, mengelepar lah. Macam mana? Tu tak payah tengok mak ada farji, pakai tudung tak ada masalah. Boleh faham saya cakap apa? Tak faham juga? Silah. Kadang-kadang ayat tu melampau sangat ayat saya ni. Tapi nak sebut hukum tu, nak sebut hukum tu. Pasal, dan kita sebut ni, kita ulama dah terjih. Ada pasal tu, pasal dalam matan disebut macam tu. Tapi kalau ikut Batu Qorik, dia syarah apa? Asahnya bukan
yahrumu nazar, faham daripada matan, ma ada farji ni maksudnya lihat pada farjin, suami pandang pada isteri, isteri pandang pada suami, farjin dia adalah haram. Asal kata apa? Jawaz, tapi mahal karahah. Ni hukum asal. Tapi kalau dengan sebab tak pandang tu, tak menimbulkan keinginan pada isteri, bahkan tu fikir orang lain pula, kena masalah. Baik tengok bini punya. Contoh misal, begitu juga kalau faham tu, kalau tak tengok pun tak apa, macam mana? Tapi memang keharusan tengok tu ada, tapi mahal karahah. Tapi kalau kata apa? Tak tengok tak apa. Tak tengok tak apa dah. Pakai tudung pun tengok mengelepar lah. Dengan pakai tudung tu pun dah selesai dah hajat dia. Walaupun tak payah tengok hal lain, dengan pakai tudung pun dah selesai dah. Macam mana? Tak payah kada tengok dah selesai. Siap. Itu kot bahasanya. Ini siapa? Isteri. Kadang-kadang manusia ni terbalik. Isteri kadang dengan suami macam mana? Malu nak mampus. Macam tu kot bahasanya. Kalau mula-mula tu memanglah ada malu kan. Tapi kadang-kadang dah lama kahwin pun macam mana? Malu je kadang. Macam mana pun perasaan malu tu bagus. Tapi nak kata, kalau memang itu suami nak tengok, tengok. Cuma sikit dengan ayat macam ni. Kadang-kadang saja buka-buka bagi tengok pun, orang pun saja-saja buka bagi peri tu, dia tak mengancam sikit, tengok kan. Sikit lah nak sebut. Orang kata panggil apa? Naluri fitrah manusia ni. Nak bagi mengancam macam mana? Dia jangan buka terang-terang, buka londeh itu. Sikitlah bahasa itu kan. So, kasar kalau minta maaf saya bahasa macam ni. Tapi apa kaedah dia? Belilah pakaian yang mengancam kebolehan dia nak nampak. Tu beli hak jarang-jarang. Ternampak dengan tidak tu. Beli hak jarang-jarang. Lagi apa? Hak ketat-ketat, hak seksi-seksi, hak pendek-pendek. Bila buka tu macam mana? Dia tak nampak direct. Bila nampak direct kadang dia tak selera tengok. Dia nak yang sat nampak, sat tak nampak. Nampak tak nampak. Tu dia geram tu. Sikit saya sebut, minta maaf kalau bahasa saya tu agak melampau sikit lah sebagai orang yang baca kitab kan. Minta maaf sungguh. Tapi nak sebut, yang ni lah nak sebut kata, orang putih dia praktik ni untuk attract suami dia. Satu, kalau tak syarah orang putih pun sepatutnya macam ni lah. Suami kena, isteri kena buat suami, untuk suami ni sentiasa tergila-gila dengan isteri dia, macam tu kan, supaya tak minat kepada orang lain. Bila balik rumah macam mana? Balik rumah memang very VIP punya layanan. Apa nak sebut macam tu lah kan. Saya nak sebut lebih lagi melampau kan. Macam tu lah saya sebut cukup lah. Tu pun dah lebih lah ayat tu. Saya ngaji ada guru-guru tak sampai tahap tu lah. Saya dah lebih pada dia pun. Cukup lah tahap tu. Jadi kalau ada layanan itu, memang suami tak akan terlapor pergi kat luar. Macam apa? Di rumah dia dah dapat segala-galanya daripada isteri dia. Nak sebut masalah pandang dan layanan. Boleh. Ya. Apa yang haram dipandang adalah haram disentuh. Kalau dalam bab jadi kalau faham dari memang ada kaedah dalam bab tu, fik. Apa yang haram dipandang adalah haram disentuh. Jadi kalau faham dalam bab ni, kalau asahnya haram tak pandang? Tak pandang, tak haram pandang. Untuk boleh sentuh? Bolehlah sentuh. Okey. Baik suami sentuh isteri, isteri sentuh suami. Sentuh apa? Sentuh hak tu lah, tak payah sebut lah. Boleh? Boleh? Kalau pandang pun boleh sentuh. Boleh? Kalau asal hukum mahal karahah tu hukum asal. Jawaz mahal karahah. Tapi kalau katalah memang kalau dah sentuh pun memang tak ada efek apa-apa, relax je. Macam kayu je. Kalau contoh ni ke sebelah lelaki lah kan. Isteri jenuh lah picit belakang cakaran harimau lah, cakaran singa lah, tak ada layan buat tidur tahu je, jenuh kejut. Apa dia buat? Apa yang dibuat sepatutnya lah untuk istilahnya menarik perhatian suami tu. Apa hukum? Jawaz mahal karah. Tak ada jawaz mahal karah, tak ada, hukumnya jawaz. Yang tu pun kalau ikut fiqh, kalau syarah kitab besar-besar ni akan sebutlah itu ada sebahagian daripada istimta'il jaiz. Memang bab macam ni kadang sebut dia macam over sikit kan sebut kan. Tapi nak sebut hukum fiqh tu. Hukum fiqh tu. Okey, itu suami isteri. Jadi siapa tak ada suami, siapa tak ada isteri, sorry lah kalau saya sebut lebih-lebih tu, lagi dia mengelepar pula kan. Jadi mengelepar tak mengelepar pun hukum tu macam ni. Astagfirullah.
Baik. Wasalisu nazaruhu ila zawati maharimihi. Baik, yang ketiga adalah wa nazaru salis adalah pandangan rajul ila zawati maharimihi, wanita yang mempunyai hubungan mahram dengan dia. Mahram macam mana? Binasabin au ridain au musaharatin. Ini kita akan jumpa akan datang insya-Allah, macam mana nak kenal apa yang dipanggil maharim. Pasal ada mahram dengan nasab 7, ridha pun 7, musaharah 4. Jadi kalau 7, 14, 18 campur 2 mahram sementara 20. Kita akan jumpa nanti dalam istilah kita, dia akan sebut atas angka 14 insya-Allah. Jumpa nanti akan datang. Jadi asal nak sebut mahram. Jadi kenalilah mahram, dan hukum macam padang ni macam ni. Salis nazarahu ila zawati maharimi au amatihi, ataupun amah dia. Tapi amah yang dia sebut ni amah yang al-muzawwajati, amah yang telah dikahwinkan. Macam tadilah kita bicara isu boleh kahwin tak boleh kahwin dengan amah. Kalau saya misalnya saya ada amah saya, asalnya saya boleh pakai. Kalau saya dah pakai sekali pun, lepas tu kalau saya nak kahwin dengan dia, dia ada syarat apa lah, istibra' apa dan sebagainya. Bila saya kahwin dengan dia, saya ada satu gap lah dengan dia. Pasal dia dah jadi amah yang muzawwajah dengan orang lain. Sama ada saya pernah pakai dulu atau tak pernah pakai, tapi bila saya tak kahwin dengan orang lain, masih amah yang saya boleh pakai. Tapi bila amah yang walaupun saya punya, saya dah kahwin dengan orang lain, saya tak boleh kongsi amah tu. Jadi apa batas saya dengan amah tu? Ada tak? Mesti ada. Pasal dia walaupun asal amah saya, bila dah muzawwajah, dia lah isteri orang lain yang boleh istimta' dia. Saya dah tak boleh dah. Pasal apa? Pasal dia muzawwajah. Untuk masalah aurat saya dengan amah tu macam mana? Tentu dia nak sebut. Jadi maharim begitu juga aurat dia dengan amah yang muzawwajah. Fayajuzani, fayajuzu an yanzura fihima, haruslah ia rajul an yanzura fihima, bahawa mandang fima tu, fima pada ma barang yang ada, fima ada ma bainal surati wa rukbah. Boleh pandang ma ada bainal surah wa rukbah, selain daripada baina surah wa rukbah. Siap. Amal ladzi bainahuma fa yahrumu nazaruhu. Siap. Mudah itu. Jadi kalau antara pusat lutut, yang tu memang haram tengok. Cuma hukum ni kalau ikut, ya memang kita terpelihara sungguh. Sebab ni macam mana pun zaman ni dia dah jadi tak terpelihara macam-macam lah. Walaupun dengan maharim. Faham tu? Tengok kepada perempuan tengok lelaki pun sama hukum. Kadang-kadang dalam rumah adik-adik lelaki pakai seluar pendek. Kadang adik-adik perempuan pun pakai seluar pendek dalam rumah. Memang dia tak pernah buka baju adik-adik perempuan ni. Betul. Kalau dalam rumah pun berkembang je, betul. Payah nak jumpa lah orang Melayu yang perempuan dalam rumah tak pakai baju. Baju dalam pun tak pakai. Memang pelik gila. Macam mana pun kalau kata kes-kes kakak kita menyusu anak dia, selak tengok nampak susu dia, tak ada masalah. Tu pasal istilahnya itu adalah maharim kita, kakak kita, mak kita apa, tak ada masalah lah. Jadi yang nak jaga apa? Baina surah wa rukbah. Macam mana pun dalam masyarakat yang memang tak reti agama ni, dia sampai tahap kadang bapak pun pakai seluar pendek dalam rumah, anak jantan pakai seluar pendek dalam rumah, anak betina pun pakai seluar pendek dalam rumah, mak pun pakai seluar pendek dalam rumah. Tu satu hal. Kadang-kadang macam ni, apa yang sepatutnya ditutup dibuka, apa yang sepatutnya dibuka ditutup. Apa dia? Keluar bilik air pakai tuala berkemban, tuala tutup, tapi kepala lutut nampak, peha nampak, tapi tutup dada, tapi buka peha. Sepatutnya macam mana? Buka dada, tutup peha. Tapi apa yang berlaku? Tutup dada, buka peha, buka lutut, buka peha. Kita nak sebut hukum asal dulu kan. Memang orang kita, orang Melayu ni, dia satu benda yang memalukan tentang tu, dia ada heavy sikit dari segi malu dia tu. Bagus tentang tu. Untuk keadaan dia macam mana? Macam mana pun tutup dada tu memang satu perkara yang baik lah, pasal nak jaga maruah kan. Macam mana pun disebut harus buka, ada harus itu. Macam mana pun janganlah sampai yang dada tu sepatutnya boleh dibuka tapi ditutup. Tapi lutut dengan yang atas pada lutut tu, kadang-kadang tuala pendek macam mana? Nampak tu, tapi yang tu dia buka. Macam terbalik tak? Sepatutnya macam mana? Sepatutnya pakai pinggang macam kain pelekat tu.
Yang tu lah ditutup, dada lah buka. Macam mana pun malu lagi tak? Janganlah pergi buka, tutup lah juga. Tapi pakailah 2 lapis. Ni satu tuala bawah, satu tuala lagi di atas. Jangan hanya bergantung satu tuala, tapi tuala tu lebar dia pendek kan. Dia tak lebar, tapi tutup atas, bawah buka. Tutup bawah, atas buka. Jadi nak buat macam mana? Baik tutup bawah, atas buka. Pasal syarak tak ada masalah. Cuma anak-anak terkejut lah pula. Pasal tak pernah berlaku dalam rumah. Tapi macam mana pun betul lah perjalanan. Terbalik pula. Mak kita tengok kan dalam keluarga, anak perempuan tutup atas tapi lutut terbuka. Selama je. Ada orang tak rasa masalah pun. Tapi syarak macam mana? Salah hukum tu. Jadi yang ni yang hukum kita nak jaga tu, yang kata jangan menilai mana halal haram tu ikut kebiasaan adat ataupun mengikut selera kita. Pasal kita mahkum bukan hakim. Jadi kena faham mana hukum hakam. Macam mana pun kalau tutup dekat tu takkan nak buka atas dulu. Kalau gitu tak boleh tutup atas. Kalau yang bawah tu perintah Allah tak boleh buka. Yang atas semua tak sanggup nak buka pasal ada perasaan malu dan segan itu, walaupun mahram adik-beradik tengok. Dari sisi hukum ada keharusan nak tengok tu, tapi buka tu juga adalah malu, mengaibkan. Apa nak buat? Tutuplah juga. Tutuplah juga. Nak sebut tentu. Yang tu yang kadang dilanggar sikit peraturan tu. Tambah pula kadang tak ada mahram langsung, kadang ipar selama je. Tambah ramai-ramai majlis kenduri macam mana? Kadang berjaga tak? Tak berjaga langsung. Satu kalau ada majlis-majlis kenduri ni, saya duduk mengaji, ada guru duk ajar, kata dia apa? Biar macam ni. Satu rumah ni untuk orang perempuan je, satu rumah ni orang lelaki saja. Lagi senang. Pengurusan tu. Bila wanita dengan wanita je, aurat dia wanita-wanita. Macam mana pun wanita-wanita. Dia antara pusat dengan lututnya. Tak ada masalah itu. Kalau ada yang akan bersama dengan dia pun, budak-budak kecil yang istilah mana, yang belum sampai hadud syahwah lagi. Yang tu boleh duduk sana. Yang lain, duduk tempat lelaki. Jadi bagi lelaki satu rumah, ini satu rumah. Jangan satu rumah, lelaki pun situ, perempuan situ. Yang ni rumah ni, lelaki pun situ, perempuan pun situ. Dia masalah. Dia masalah. Baik satu rumah ni, perempuan semua, satu rumah ni, lelaki semua. Orang lelaki pergi rumah ni. Orang perempuan pergi duduk rumah ni. Kadang anak tu ramai, anak lelaki tu ini ramai. Ini kadang-kadang mak tu kadang mula anak-anak tu ramai ni. Itu sebab Tak, dia susah tu tak apa tu. Tak macam mana pun, masalah mengelola anak, dia takkan menangis je. Tapi yang dosa ni macam mana? Dia kena panah tu. Dia kena panah tu. Satu kaedah pengurusan yang betul, perempuan biar satu rumah perempuan je. Satu rumah ni lelaki je. Lagi mudah pengurusan. Tak susah. Kalau masuk ada bilik-bilik khas tu masing-masing tak ada masalah. Macam tu kan selisih-selisih masalah. Kadang orang ni baru lepas mandi, orang ni nak selisih pergi dapur macam mana? Tuan-tuan kot tak pernah rasa, kot semua wali-wali, awliya Allah tak ada masalah. Macam selisih tak? Laku tak? Berlalu tak? Selisih orang ni. Pening tak? Selisih tu pening kan? Kadang benda maksiat tu tak keluar, kita tak dapat, dalam rumah dapat maksiat tu. Punca masalah apa? Masalah kita tak pelihara peraturan syarak. Baik, itu dengan mahram. Okey, memang istilah bainah ni surah dan rukbah bukan aurah. Tapi kalau ikut kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Itu kaedah. Jadi kalau memang tutup lutut, tutup pusat macam mana? Memang terpeliharanya. Tapi kalau pusat tertutup, tak tutup, lutut tak tutup macam mana? Sikit punya masalah akan terbuka. Bahkan kadang-kadang nak tutup bainah-bainah pun, pasal pusat dengan lutut memang boleh cam elok pusat lutut. Betul, pusat di depan. Tapi di belakang, di mana yang betul-betul dia bertentangan dengan pusat, boleh cam tak? Borai pula tu. Macam mana? Nanti dia akan londeh pada pusat, betul tak? Jadi sebaiknya macam mana? Tutup pusat. Saya punya pengalaman, satulah keluarga memang macam tu, mak ayah ajar macam tu. Kalau anak-anak saya pun, walaupun kecil-kecil saya dah ajar dah, jangan pakai seluar bawah pada pusat. Walaupun anak jantan, walaupun kecil baru umur 3 tahun, 4 tahun, haid seluar nampak pusat, dia angkat. Tak pernah ajar buka pusat dalam rumah. Tak pernah ajar anak-anak saya daripada kecil. Memang dah ajar macam tu. Satu bila duduk luar tengok buka pusat, alah dia orang ni macam mana syariat tak jaga. Macam bagus je nampak, kata dia nampak pusat, tapi yang pusat tak aurat, lutut tak aurat, yang haram bainah-bainah. Awak jamin ke nampak pusat tak nampak ma bainah surah warukbah? Siapa berani jamin? Nampak pusat tapi tak nampak bainah surah warukbah ada?
Kot ditebuk lubang kat situ je, surah wa rukbah. Tak faham saya cakap, diam. Saya cakap apa dah. Nak buat lawak tak jadi. Dia orang tak faham. Lebih faham tu, diam je. Ke lebih diam? Lebih faham. Okey, siap. Maksud jawab soalan tu. Ada lain sekitar tu. Wal khamis nazaruhu warabi, langkah lah. An-nazaru ila ajnabiyah, pandang pada perempuan ajnabiyah. Tapi buat apa? Ni hajat. Li ajli nikah, li ajli hajat nikah. Yang ni, yang soalan tadi ni, apa boleh pandang? Boleh londeh semua ke? Nanti saat fa yajuzu li syakhsi inda azbihi ala nikahi imra'atin an-nazaru ila al-wajhi wal kaffain. Jadi yajuzu nazar ila wajah dan kaffain saja. Wajhi dan kaffain saja. Yang tu saja harus. Dan syarat harus pun apa? Inda azmihi ala nikahil marati. Ketika ada azam nak nikah. Maksudnya siapa yang dia target, yang ni akan jadi, masa tu ada keharusan tengok. Tengok pun tujuan apa? Untuk pastikan yang ni adalah perempuan tu, untuk istilahnya dia nak datangkan persetujuan ataupun tidak, untuk wanita tu minat ataupun tidak pada dia, ada rubah ataupun tidak, apa lagi istilahnya, ada hajah ada ataupun tidak pada perempuan tu untuk dinikahi. Baru dia tengok. Kalau tak ada maksud tu macam mana? Tak ada tengok. Jadi tak boleh tunggu budak sekolah balik, duduk itu tengok pilih mana ada budak banyak, mana minat. Mana tunggu, tak ada pula tunggu budak kilang pula balik, mana nak minat. Waktu tak minat-minat lagi. Sebulan pusing tengok mana yang minat. Macam tu ke? Waktu nak bagi mampu diri, hari-hari kena panahan beracun tu. Memang kalau hadis Nabi sebut an-nazratu ilal marati, dia sahmun min sihamil iblis. Pandang lelaki pada perempuan, dia satu panah beracun daripada iblis. Baru satu. Kalau banyak, habis. Nak bagi tawar racun bukan senang weh. Baik. Jadi boleh pandang pada kafain ni zahiran wa batinan. Zahir batin. Istilah zahir batin tu, mana zahir batin tangan? Ni batin tak? Ni zahir. Maksudnya tangan ni boleh pandang. Maksudnya pergelangan tangan ni batas dia. Maksudnya boleh tengok tapak tangan, boleh tengok belakang tangan. Itu istilah zahir batin lah. Maksudnya ni batinul kaf, ini zahirul kaf. Okay. Wa ilam ta'dan lahu zaujatu fi zalika. Sekalipun tak mengizin bagi rajul itu oleh zaujah fi zalika, oleh isteri. Maksud isteri di sini adalah iktibar ma yakun. Iktibar ma yakun dia ialah zaujah. Padahal dah zaujah belum. Zaujah tak bagi, dia rahaka dah weh. Gugur nafkah, nusyus pula tu. Zaujah bi'iktibar ma yakun. Boleh faham tak? Tak faham tu tobat dengan jibalarah sikit, ambil SPM sekali lagi. Baik, wa yanzuru minal amah. Baik. Jadi yang boleh pandang tu sajalah. Jadi kalau orang kata sampai pergi rumah intai lah apa, ada orang pek itu. Siap. Jadi tadi pun saya dah tunjuk dah. Mana insiden kata wali kan, wali wali lah yang akan bawa. Jadi kalau kata main jumpa empat mata buka, jadi masalah, jadi khulwah. Dia akan jadi hukum apa? Hukum haram pasal syaitan menjadi orang ketiga. Pasal awal-awal nak jadi zina ni, dia masih awal-awal apa? Al-awalu nazratu. Lepas tu an-nazaru. Lepas tu ibtisam. Lepas tu kalam. Lepas tu baru zina. Baru waqah. Nazar, dia mula dengan nazar dulu. Satu silsilah yang saya ambil belajar ni, dia belajar tauhid. Antara amali salik, apa dia? Nazar berkedam. Apa dia? Kalau nak pandang, pandang tapak kaki. Kalau pandang, tu yang yaghdud min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Nazar berkedam. Satu istilah untuk jangan pandang apa yang tak boleh pandang. Kadam apa? Kadam apa lagi? Betul Ustaz? Rauf. Orang lama duduk Pakistan ni kena tanya dia urut-urut ni. Tapi itu istilah nazar berkadam. Kadam, dia pun pakai kadam juga. Kadam tapak kaki. Maksudnya masuk tapak kaki tu pandang bawah. Bukan pandang kaki, tapak kaki. Apa maksudnya? Maksudnya jangan pandang dia. Masa pandang kaki, tengok kaki. Yang ni bukan pandang kaki, pandang kadam, tapak kaki. Jadi faham tapak kaki, tengok apa ni? Nampak tanah lah.
Takkan nak nampak laki yang suruh angkat laki, tengok. Pagi kan tu, pagi sepak muka dia tu. Tu istilah kat lah kan. Maksudnya apa? Tundukkan pandangan. Itu kaedah. Satu sekali lagi juga sebut masalah tunduk pandangan tu, masalah kita memandang. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau nisbah perempuan, apa kewajipan dia? Jangan buka purdah melainkan pada orang yang boleh untuk dia nak buka. Dia biasanya ada mulazamah ni. Ada mulazamah. Baik, wa yanzuru minal amati inda qasdi khitbatiha ma yanzuru minal hurrah. Baik. Itu kalau kita nak pandang orang perempuan mereka. Pandang hamba pula macam mana? Boleh memandang, kata dia, orang lelaki ni minal amah, daripada amah. Kalau dia nak kahwin dengan amah, dengan syarat-syarat kahwin amah yang lepas kita bicara tadi, inda qasdi khitbatiha, ketika qasad untuk meminangkan dia, dia boleh pandang apa dia? Ma yanzuru minal hurrati, daripada orang merdeka. Jadi pandang apa? Muka dan tangan juga. Dia orang kata aurat hamba ni antara pusat lutut. Jawab. Hamba perempuan, aurat dia pun pusat lutut juga. Betul ke? Aurat lelaki antara pusat lutut dia. Tu aurat apa tu? Aurat dalam sembahyang. Luar sembahyang macam mana? Tak tahu juga. Jami'u badani. Jami'u badani. Semua tutup badan. Mana boleh pakai lengan pendek? Mana boleh orang lelaki tak pakai baju? Kalau tak buka aurat, okey, ustaz sekarang buka baju semua. Siapa yang sanggup buka baju? Pasal malu ke masalah apa ni? Masalah haya ke masalah apa? Masalah haram, masalah aurat. Untuk kata aurat lelaki yang terpusat dengan lutut, itu umum yang telah diajar kat kita, betul tak? Pusat lutut ni untuk aurat apa? Aurat solat. Orang perempuan pun menutup selain muka dan tangan. Aurat apa ni? Aurat solat. Aurat yang jami'u apa? Yang dengan maharim apa? Jami'u badaniha, jami'u badanihi. Kalau orang perempuan jami'u badaniha, kalau orang lelaki jami'u badanihi. Satu kaedah fiqh, cuma atas hukum pakai miwarai hijab tu, kaedah fiqh kita orang perempuan yang miwarai hijab. Orang lelaki tak. Pasal sya'an orang perempuan ni biasanya duduk rumah. Bila dia keluar, dia yang kena miwarai hijab, bukan lelaki yang warai hijab. Macam mana pun, kalau katalah saya macam ni kan, orang perempuan ramai yang tengok saya, dan saya pun perasan orang perempuan tu tengok saya. Asalnya saya pakai selendang macam ni je kan, saya pakai serban macam ni. Bila saya tengok orang ramai terpegun dengan kehansoman saya, contohlah kan, kalau tak terpegun pun macam ni, dia akan ada istilah macam satu attraction nak tengok saya kan. Katalah gitu, apa saya kena buat? Tak apa macam ni. Kalau bayar macam mana? Pasal perasaan orang lain ramai tengok. Apatah lagi macam Nabi Yusuf AS. Saya tak ada Nabi Yusuf. Tapi yang kata apa? Dari si hukum macam tu. Begitu juga orang perempuan. Kalau tengok sampai hukum macam ni pun ada fiqh dalam fiqh. Orang perempuan dalam solat, memang dia wajib tutup illal wajh wal kafain. Baik. Melainkan kalau macam ni, bila dia semayang kan dia kena buka. Katalah tempat dia semua orang perempuan tutup muka, bila semayang kena buka. Jadi ada budak jantan ni bila semayang macam ni, dia suka buka tirai. Dia apa dia tengok? Peluang aku dah tengok. Mana budak-budak perempuan yang comel-comel masa tu dia nak tengok. Contoh lah kan. Apa nak buat orang perempuan kalau dia perasan tengah semayang ni, dia perasan ada orang lelaki buka tirai ke tengok dia, apa nak buat? Memang dalam sembahyang dari sisi hukum tutup muka perempuan adalah makruh. Dahi memang tak boleh tutup lah, pasal dia arkan untuk sujud nanti. Tapi bila ada orang lelaki yang memang sengaja tengok wajah dia dalam solat, disebabkan ada makruh tutup muka dalam solat, tapi itu peluang untuk orang tengok, apa nak buat? Boleh tutup muka dia dalam solat. Tambah dia perasaan orang lelaki tengok dia. Tu fiqh yang ada. Siap detail satu-satu kita fikah. Kalau baca Yusuf Qurawi punya tak jumpa. Kalau baca kitab Asy-Syafi'i, baca kitab Asy-Syafi'i pun jangan cari hak model-model yang nama je Asy-Syafi'i, tapi rupanya penulis tu nama Syafi'i. Tak faham. Penulis tu mengikut kaedah Syafi'i, rupanya dia tu Syafi'i. Dia ke ikut Imam Syafi'i. Baik. Wal khamisu an nazaru lil mudawati.
Yang kelima, nazarul khamis. Pandangan yang kelima adalah pandang lil mudawati, kerana nak berubat. Kaedah dia macam mana? Pasal yang ni termasuklah hajat juga. Fa yajuzu nazarul tabibi minal ajnabiyati, maka harus memandang oleh doktor pandang minal ajnabiyah, daripada perempuan ajnabiyah dia. Pandang apa? Ilal mawadhi'il lati yahtaju ilaiha, kepada tempat-tempat yang yahtaju berhajat ya tabib ilaiha, kepada mawadhi'. Berhajat mana? Hajat fil mudawati, pada nak berubat. Dia nak berubat tak mana? Di situ boleh buka. Macam mana sebelum macam mana pun, sebelum untuk bertemu doktor yang berlainan berjantina ni, sepatutnya cari doktor yang satu jantina dululah. Kalau yang satu jantina kan dia ada hanya aurat dia antara pusat lutut saja. Tu pun kalau terpaksa juga doktor perempuan ni, walaupun pesakit dia perempuan, kena tengok juga misalnya pada alat perempuan. Tapi doktor perempuan boleh tengok tak? Boleh tengok. Boleh tengok pun tak mana? Pada tempat yang memang dia hajat untuk berubat di situ. Kalau dah tak ada doktor perempuan, baru doktor lelaki, dengan kaedah yang sama juga, hanya boleh tengok pada tempat yang sepatutnya dia tengok. Dan kalau ikut dia ada satu lagi undang-undang apa dia, mestilah bersama dengan wanita ni yang dia pesakit, ada doktor ni lelaki, mesti ada mahram bersama dengan wanita ini. Dia tak boleh biar wanita tu saja dengan doktor. Macam pening tak? Macam pening. Doktor lelaki. Dia kalau tak urus dia tak pandai, dia kan doktor tak pandai, dia nak urus perempuan. Apa tu? Jadi adakah boleh untuk belajar untuk jamiah aurat? Dah, sepatutnya pengurusan dia macam ni. Sepatutnya orang perempuan bagilah bidan tu perempuan, doktor pun babak kelahiran doktor perempuan. Tapi sengaja sistem barat yang telah berjaya diserapkan di Malaysia ni, apa dia? Kalau doktor bidan beranak, doktor lelaki. Dia memang susunan barat dia macam tu. Kalau ni bagi SPA untuk lelaki punya, perempuan. Kalau yang perempuan punya, lelaki. Memang baratnya dia ajar sistem dia macam tu. Dia buat bagi terbalik. Macam mana pun atas sebut, kalau tak ada dah kaedah orang perempuan untuk berubat, yang ada hanya doktor lelaki, itulah dia hanya boleh buka pada tempat yang sepatutnya dibuka untuk berubat. Allah SWT. Dan mesti kalau ikut asal kaedah dia, bersama dengan dia mahram. Hukum macam tu. Dan sistem Malaysia tak membenarkan hukum tu. Mana boleh kadang-kadang isteri nak bersalin walaupun doktor perempuan. Kalau doktor lelaki sekalipun boleh ada suami bersama, boleh. Perak boleh. Al-Ustaz boleh. Swasta. Sepatutnya macam mana? Kita kan Islam agama rasmi, betul tak? Agama persekutuan. Sepatutnya boleh buat tak? Boleh, betul tak? Tapi boleh suami masuk? Tak boleh masuk, betul tak? Dia orang tak kahwin lagi pun dah tahu. Betul, suami masuk? Boleh? Boleh? Hospital mana? Swasta? Ipoh boleh? Dia tak sama hospital ni. Dia tengok doktor tak? Kerana doktor hak bengong memang tak bagi langsung. Dan memang ada hospital macam ni. Dia kadang-kadang nak sebut macam ni. Bukan saja tak bagi suami masuk, bahkan orang perempuan nak bersalin ni, apa tuan-tuan tahu buat? Dia buat apa? Disuruh londeh semua, jangan pakai walaupun tak ada seurat benang pun menutup badan. Kalau ada pun dia bawa selai kain ni, selai kain bodoh ni. Kalau kata wanita dengan wanita apa malu, bayang doktor datang Bangali pula tu. Macam contoh lah kan. Malu tak? Tebal muka tak? Nak beranak pun tersentat, macam mana nak berak tak jadi. Tapi dah sakit sangat memanglah pejam mata lah. Tapi macam mana? Menderita tak? Zahir batin. Tambah orang perempuan yang istilahnya memang pakai tudung labuh, pakai burdah apa, tengok doktor Bengali macam mana pun dengar saya sebut ni hukum. Pasal boleh buka hanya pada tempat yang sakit, betul tak? Orang perempuan nak bersalin, nak keluar, nak ke mana? Keluar ke bawah. Soal, boleh pakai tudung tak? Boleh pakai ke? Wajib pakai ke? Tak payah pakai? Ada orang kata macam ni. Dengar. Nampak macam kias dia betul. Kata apa? Bawah pun buka. Sambung ayat. Takkan tak pakai tudung. Boleh faham tak? Soal, yang sakit nak tepat nak beranak, yang doktor nak tengok tak mana? Bawah. Atas kena buka tak? Pasal apa? Bukan gaduh dia nak tengok dada, nak tengok muka ke macam mana? Jadi macam mana? Selak bawah je lah. Selak bawah pun macam mana? Dia
Bahasa macam tu lah, selak bawah je lah. Jadi yang atas, pakaian atas tetap kena tutup, dan muka tetap, yang mana kena tutup lah. Kalau lemah apa pula, tu satu hal, masalah lain lah. Tapi asal nak sebut kena pakai tudung tak, asal fake ni tu, kita sebut hukum. Satu, sepatutnya semua doktor diberi taklimat hukum Islam ni, betul tak? Ni orang main daurah je dapat taklimat ni. Kalau kat luar sana ayat dia darurat, darurat, benda yang darurat dah. Baik. Kalau saya cukup suka dengan proses macam mana Tok Mudin bagi sunat budak. Saya suka tu. Pasal dalam kalau tak Mudin pun proses pembedahan. Kalau katalah bedah jantung ke apa ke, memang kadang-kadang pakaian apa yang dia tak akan bagi pakaian yang biasa, dia bagi pakaian yang hospital punya. Lepas tu nanti dia buka, lepas tu macam mana? Dia akan tutup dengan satu kain. Kalau kata jantung, dia akan hanya lubang dekat jantung saja. Betul tak? Itu proses yang sepatutnya hanya dibenarkan untuk buka. Itu je boleh buka. Jadi yang lain tak tengok. Betul-betul buka tu. Tarik. Betul kan? Macam mana budak masuk jawi kan, bagi terlentang tu macam mana, bagi dia londai pakai kain, lepas tu selak, lepas tu macam mana, bagi satu kain betul-betul buka lubang untuk yang mana-mana dia nak buat kerja je. Buka ni, okey, jangan tengok ubat apa, lepas tu okey, buat kerja, lubang peha dia tak tengok, lain semua tak tengok, tengok tak mana, tang tu saja. Sepatutnya macam tu hukum ni. Jadi boleh tu, jadi apa ni, jurawat jadi Mudin, untuk Mudin. Itulah dari segi hukum asalnya sebaiknya cari jantina yang sama lah untuk menyelesaikan kerja itu. Tapi kalau dah tak ada, doktor perempuan je yang ada yang nak masuk jawi, orang lelaki tapi doktor perempuan yang masuk jawi pun mualaf baru umur 40. Macam bayang tengok, doktor pula umur perempuan umur 18, macam mana? Dia orang gelak siap. Bayangkan buat kerja ni tu. Tu sistem kita dah jadi celaru ni, nampak? Tak, saya kata celaru macam mana? Macam mana orang perempuan yang begitu ramai, dia boleh buka doktor perbidanan ni yang orang lelaki. Tak bayang tak? Seramai-ramai orang lelaki ni, macam mana dia boleh buka satu kos doktor untuk jadi Tok Mudim. Dia memang tak level tinggi kan untuk dia boleh buka sampai orang perempuan pun boleh memudim menjadi Tok Mudim untuk mengkhitankan orang lelaki. Macam tak gila punya sistem tu. SOP dia tak nak. Macam tu kan? Dia SOP kod dia apa? 00 apa? 2009 apa? ISO SOP. Standard Operation Procedure. Kalau ikut kena Standard Operation Procedure Islamic, kena SO, Standard Operation Islamic Procedure. SOIP, I tu mesti ada. SOP ada I belakang. Apa itu kan? Pasal nak tunjukkan Islamic tu. Mesti Standard Operation Procedure yang Islamic punya prosedur macam mana? Macam ni. Sepatutnya kena bagi briefing kat dia orang ni. Dan bagi ilmu kat dia, dan mesti ada penguatkuasaan. Bahkan boleh sue dia. Pasal dia pakai Islam gitu. Dia pakai semua rata atau dia Letakkan sama rata macam mana? Kita macam dia tidak ada gender tu kita tak boleh dijadikan pilihan macam tu. Rasanya tidak. Pasal ada pengalaman saya lah. Pasal orang rumah baru adalah kan, yang waktu dia bersalin ada doktor lelaki apa, dia nak minta doktor perempuan. Begitu juga lepas beranak apa kan, dia kena cuci apa dengan hospital yang proses. Ada yang buat kerja tu lelaki. Jadi asal saya nak sebut ialah Allah SWT. Ada tempat lain pula yang memang bila dia wanita, dia nak ada doktor lelaki tu, dia minta permission tau. Jadi maksudnya ada jabatan-jabatan kerajaan yang betul-betul memang ikut macam mana law yang ada, yang memang kalau ikut, kalau pesakit tu perempuan, memang hak dia untuk dia minta doktor perempuan. Sebenarnya ada undang-undang tu. Tak, dia sebenarnya memang ada undang-undang dan peruntukan tu. Bukan saja Malaysia tau, dia ada international law situ. Maksudnya kalau lain jantina, dia ada hak untuk memilih orang yang sejantina dengan dia saja untuk ubat dia. Dia ada international law tu. Saya tak hafal nombor-nombor law tu kan, tapi ada sehingga negeri barat pun, kalau kita, kalau ada orang perempuan dia pesakit,
as a patient, kalau doktor tu lelaki, dia kata the doctor is male, you are female, can you please give permission to a male doctor tu rawat you kan. Rawat you tu tak arti dia cakap orang putih lah tu. Dia kata I do lah, so please sign dia. Jadi apa-apa esok dia tak tahu lah, dia tak suruh lah. Kalau main menghadap gitu saja, esok masuk mahkamah mampu tau, pasal law ada. Dia ada international law tu. Nak sebut tak kata ada benda tu yang maksudnya pelaksana undang-undang, orang yang duduk hospital ni yang istilahnya dia tak amanah dalam memberikan hak yang sepatutnya diberi pada pesakit. Itu masalah dia. Orang macam ni yang sepatutnya kena ambil tindakan ni. Dapat je report, tengok nama tu, nombor orang, nama dia, report. Boleh tahu ni langit tinggi rendah ke. Macam pun inilah kaedah kita, tak langit tinggi rendah pun kena tahulah kitanya hukum tinggi rendah. Dia nak hukum mana? Asal nak sebut tadi ialah masalah nak bersalin, boleh buka tudung tak? Tak boleh, tapi masuk hospital lah habis semua dia rondeh. Bahkan itulah, kalau misi tu perempuan sekalipun macam mana? Boleh kata beranak ni, ibu yang nak pergi bersalin, ada tempat-tempat tertentu yang memang ibu ni tidak ada surat benang pun untuk batang tubuh dia. Sampai tahap macam tu. Memang nak tiang orang perempuan bila dah bersalin macam ni, bayangkan agak-agak dia nak bersalin lagi tak? Dia fikir 10 kali tu. Memang anak-anak lagi, umur masih muda lagi, tapi bayangan suasana nak bersalin tu macam ni. Dalam proses nak buat kad merah apa ni, pergi ubat sana, cocok sana, lepas tu nak scan lagi, kena doktor lelaki pula scan raba sana, raba sini, nak tengok ada kanser payudara tak payudara, nak tekan sana, tekan sini. Apa punya menderita ke tak? Saya sebut ni, saya tahulah, saya pun, isteri pun masih muda lagi, saya pun baru 46 kan. Anak pun baru 8, belum 18. Jadi maksudnya proses tu ada, tapi bila dia nak sebut beranak kata, abang nanti dulu lah bang, nanti dulu lah bang, nanti dulu lah bang, nanti dulu lah bang. Pasal apa? Duk fikir beranak yang baru sudah tu pun tak habis tension lagi. Dia takut, dia tak takut, tapi dia menderita panjang tu. Dia terbayang lagi nak beranak, rasa seri rasa nak beranak. Untuk dapat beranak lah, saya malas nak keluar ayat satu lagi tu kan, kena cari kilang lain lah. Saya tak keluar lagi lah kan. Tak keluar lagi lah ayat tu. Tapi tak cakap pun, ala isteri orang cerdik, dia faham kan, kerana dia sengih. Apa sebut ni, tengah video ni pun boleh gila. Apa saya nak sebut, jadi nak sebut dia jadi masalah tu pasal apa? Pasal dia bayangkan suasana susah dia dan perit dia bila dia bersalin macam tu, walaupun bukan doktor lelaki. Apatah lagi dah lah waktu bersalin doktor lelaki. Lepas tu bila dah beranak pun kadang-kadang ada doktor-doktor pelatih tak. Doktor pelatih pun kalau perempuan satu hal, ni ada doktor pelatih lelaki, kadang-kadang memang kata no manners lah tu. Dengar saya sebut, ini pengalaman orang-orang yang pernah duduk hospital lah, cerita sama-sama orang perempuan, orang sembang. Ada tu kata dia, kita dah lah sakit orang bersalin, anak memang duduk sebelah. Ada doktor-doktor pelatih kadang main 4, 5 orang, 6 orang. Ada satu doktor, orang tu buat pergi, tahu tak dia buat macam mana? Kenapa yang ni ada jahit, yang ni tak ada jahit? Kan dia orang nak tengok jahitan macam mana, jahitan betul bertas bendang ke apa kan. Tahu tak sebenarnya apa yang jadi? Hospital bersalin tu, ibu-ibu tu kadang-kadang tengah apa-apa, dia pergi selak macam tengok budak sunat je. Adab langsung. Tak ada adab langsung. Kalau minta permission pun macam mana? Kadang-kadang terpaksa bagi. Ni kami guru pelatih apa, doktor pelatih apa-apa. Nak tengok boleh tak? Makcik ke apa kan dia sebut. Boleh tak? Kadang-kadang tengoklah. Terpaksa bagi. Yang ni kot tuan-tuan tak biasa dengar fenomena tu dan cerita macam tu, dah tak tahu. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi dua hospital. Kalau dengar orang bersalin, dengar apa dia orang cerita. Kalau bersalin hospital swasta yang bayar ribu tu, rasanya kurang masalah. Kalau yang biasa punya ni, macam tu lah bunyi dia. Sampai istilahnya serik untuk bersalin lagi. Tambah pula cek-cek pula yang ni HB rendah. Sehari apa? Gula lebih dalam badan. Ni mampus. Bulan jenuh ulang balik klinik. Lepas tu dah sampai tarikh dia nak bersalin macam mana? Dah misi turun pula. Miu main ambulan. Pergi sana, duduk dalam wad. Dengar tu. Kalau ibu-ibu yang pernah rasa macam tu, dia akan rasa perit dia tu. Setuju tak saya cakap? Betul? Ada pernah rasa macam tu?
Yang dah lama-lama dah berhenti lama tu memang tak ada. Zaman ni dia lain sikit. Dulu memang lain. Zaman mak saya dulu lain. Tak ada masalah itu. Mak saya bila dia dengar itu, teruknya zaman korang kata dia. Nak beranak pun susah. Nak beranak hamil je, minum air gula tu memang satu hal lah kan. Betul? Tak larat minum pun, minum je. Saya sampai kelahi dengan doktor. Apa pentingnya nak minum air tu? Nak tengok daya ketahanan dia. Kalau itu doktor ni, saya tumbuk muka sekali, saya tengok doktor punya ketahanan macam mana, boleh tak? Yang mana boleh macam tu? Yang ni, kenapa nak tengok daya ketahanan dia sampai paksa dia minum gula macam tu? Ada pula. Betul nak kajian tu, saya kaji, saya tumbuk doktor tu, tengok doktor berapa kebal tengok. Boleh? Nak try nombor saya dah lama tak bagi orang ni. Pebai muka, marah, muka merah dia. Mula dia buat kerja, buat semacam awak pun jenis barat dia kan. Kena, dulu memang barang suruh. Lah ni kurang sikit, terkurang ni terkurang ni. Okey. Dulu memang kalau mengajar bab-bab macam ni, kalau saya baca ngamuk baca. Ceramah Maulidul Rasul kan nak ikut Nabi tak? Sebut mau ikut Nabi ni kadang-kadang tambah ada orang tanya pula. Macam mana kita nak praktikan ikut Nabi, ustaz? Sedangkan kita nak bersalin doktor lelaki. Saya punya mengamuk sejam cerita tu ya. Sampai puak yang dengar ceramah tak puas hati. Ustaz ni macam bunyi parti je sikit kata dia. Parti? Mau nak cerita bab agama lah. Apa ni kalau macam topik yang tradisional kan? Patah dia kalau kadang-kadang perempuan nak jumpa perempuan tu orang lelaki itulah kaedah dia tu disebut baca lagi berhabis fil mudawati hatta mudawatil hatta kata dia tempat boleh tengok ni hatta mudawatil farji kalau nak berubat kat farji sekali pun. Contoh macam mana, pesakit perempuan tapi doktor lelaki, penyakit puan tapi doktor tuan, ataupun penyakit tuan tapi yang merawat ialah puan. Boleh faham kan? Jadi nak tengok pun kat situ lah. Macam mana? Tu dari sisi hukum hatta sampai tahap tu. Kalau itulah ialah antara kaedah proses hajat untuk dilihat. Jadi wa yakunu zalika. Cuma kata dia kalau proses ni kalau doktor tu lelaki, pesakit perempuan macam ni. Bi huduri mahramin, dengan hadirnya seorang mahram. Prosedur ni lah yang selalunya yang di masalah pasal tak dibenarkan. Bi huduri mahramin, satu au zaujin ataupun suami. Kalau masalah au sayyidihi ataupun au sayyidin ataupun sayyid. Lagi wa alla yakuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Itu syarat dia lagi. Dan syarat lagi bahawa tidak adalah di sana wanita, seorang perempuan yang tu'alijuha boleh merawat ia imra'ah, akan marah. Tak ada orang perempuan yang boleh merawat perempuan tersebut. Selagi ada, kaedah dia apa? Maka pergi carilah tabibah wanitiyah. Wanita lah maksudnya. Naat bagi tatbik muzakkar muannas dia. Bagi tatbik wanita, bagi tabib wanita. Lah ni kalau tengok tuan lagi gila-gila sampai apa SPA faham kan? Yang rawatan muka apalah kan. Kalau kata kadang nak buat resedung apalah, kadang pesakit perempuan yang merawat tu perempuan tak apa. Tapi sekarang pesakit perempuan yang merawat lelaki, kadang-kadang pesakit lelaki yang merawat perempuan, kadang-kadang pondan. Lagi haru. Orang tu buat apa? Tak apa kata dia. Kalau pakcik perempuan lelaki pun kami merawat tak apa, kami pakai sarung tangan pakcik. Pakai sarung tangan pun macam mana? Tak ada efektif apa-apa. Ke pasal dah tak aktif? Saya guna bahasa ni kan. Pasal geng-geng pun juga cerita kat saya ni. Wallahi. Begitu juga mak andam ni pun masalah tak? Kadang-kadang memang andam ni, jantan ni satu hal. Kadang-kadang yang andam ni siapa? Pondan ni. Pondan ni maksudnya bukan khunsa, tapi jantan, tapi orang yang macam perempuan. Yang ni lah jadi mak andam. Kata tak apa, kita mak andam pun, tapi kita pakai sarung tangan katanya. Alah pening 300 tu ikat muka macam hantu raya punya muka.
dah bubur timun lah, menatang apa bala lah. Ya Allah, pelik-pelik lah. Kahwin ni waktu habis semua, bulu-bulu ni semua cukup buang. Tinggal bulu kenin, jantung raya, semua buang bulu-bulu ni. Burgam lah, perpek. 4 jam belik muka je. Alah, pelik-pelik kau sabar lah ni. Tak tahu, saya memang pelik gila babi ni. Tak tahu, pelik. Apa dia orang punya prinsip tak tahu. Dia kata dah tak ada pun amalan cara nama agama tu tak ada. Wasadisu an-nazaru li syahadah. Yang keenam adalah pandang kerana nak bersaksi alaiha alam ratin. Jadi fayanzuru syahidu. Jadi contoh syahadah ni, cuma dia bagi contoh ni syahadah yang syadid sampai macam ni lah. Fayanzuru syahidu, menyaksilah oleh orang yang menyaksi farjaha akan farjun dia inda syahadatihi, ketika nak bersyahadahnya rajul bizinaha, dengan zinanya mar'ah. Nak sabit yang kata memang berlaku zina tu, farjun dia tengok. Au wiladatiha, ataupun dia tengok farjun pasal nak tengok wiladah, memang betul anak ni keluar ikut farjun dia. Nak sebut tu sensitif sikit lah. Macam tu lah, macam mana pun isbah nak syahadah kena tengok sampai macam tu. Fa'in ta'amadan nazaru, fa'in ta'amadan nazara, jika sengaja ia rajul akan pandang. Contohnya masalah nak sabit zina. Nak sabit zina mesti tengok macam mana pen celup ke botol dakwat. Macam tu lah istilah dia. Li ghairi syahadah. Kalau dia pandang ni bukan kerana syahadah, tapi sibuk duk ngintai orang, mengendap dan sebagainya, fasaqo, jadi fasik ia, tu waruddat syahadatu, ditolak syahadah dia. Siap? Itu nazar untuk syahadah. Au kata dia awin nazaru, ataupun pandang ini muamalah. Contoh-contoh saya dah bagi lah. Contoh mar'ah di muamalah di lil mar'ati fi bai', pada masalah bai' wa ghairihi dan ghairi bai', nak jual beli sewa. Bila kita nak kenal wanita tu mesti bila dia pakai burdah apa kan susah kita nak kenal siapa dia. Tengok pula muka serupa je. Kalau katalah saya pun, kalau ada isteri saya dalam ramai-ramai tu, tambah pula jenis burdah pun serupa je, macam mana nak kenal bini mana satu payah. Betul? Ramai tu nak tegur tak berani siapa. Saya silap lagi bini orang. Gila tegur-tegur dengan isteri rupanya tonek tu. Payah je. Nak sebut kata apa? Masa macam tu perlu untuk ada syahadah untuk saksi. Pasal antaranya muamalat. Jadi fa yajuzu nazaru, maka haruslah pandang nazaru laha, boleh pandang laha baginya, bagi mar'ah tersebut. Baik, selesai. Wa qawluhu, dan perkataan musannif ilal wajhi khasatan minha, kepada muka, minha daripada mar'ah tadi, khasatan khas, tentunya. Maksudnya pandang muka je. Tangan macam mana? Tak payah buka. Sampai macam tu. Khusus kitab sebut kan. Nak pandang apa? Muka saja. Pasal muka untuk proses kenal. Pandang muka je. Tapak tangan macam mana? Tak payah buka. Pasal apa? Tak payah buka. Masalah boleh buka tangan tadi apa? Masalah nak minang. Itu boleh tengok. Boleh tengok muka, boleh tengok tangan. Pasal apa ni Yang ni ada guru saya duk syarah dalam bab ni, kata dia, orang perempuan ni kalau ditutup muka, syariat membenarkan waktu meminang untuk dilihat muka tangan, baik lelaki ni tengok ataupun siapa waris-waris dia datang untuk tengok mak dia dan sebagainya. Pasal perempuan ni kadang dia dah jaga maruah dia kadang orang perempuan lain nak tengok boleh tak bagi. Ada yang sampai tahap macam tu. Allah SWT. Jadi asal nak sebut ialah, jadi waktu dalam nak meminang proses ni, kadang-kadang lelaki tak datang, yang datang tu mak dia, mak menakan dia, kakak dia. Jadi dia nak tengok. Antara yang boleh ditengok dan dibuka ialah muka dan tangan. Buka muka untuk melihat kecantikan dan sebagainya, macam tu lah kot. Muka tangan macam apa? Nak melihat kesuburan dan kebolehan buat kerja. Orang dulu memang pandai nak tengok manusia ni, pandai dalam bab ni, juga kecantikan, kesihatan apa, hanya tengok dengan muka dan tangan. Orang dulu pandai. Zaman ni siapa pandai? Saya nak belajar tu. Ada. Orang tua dulu tengok kaki pun dia tahu. Tengok kaki macam ni, yang ni anak dara ke, yang tak ada dara dah. Tengok kaki dia tahu. Tengok betis bukan betis, tengok tumit. Tengok tumit dia tahu. Ni anak dara, ni tak ada dara. Tengok tumit tahu lah. Adalah orang tua bagi petua kan. Ada degatlah pengetahuan macam tu, tapi tak pandai anak menilai kadang tengok macam sopir je. Kita tak pandai. Macam mana wanita hamil, kalau bidan-bidan yang pakar, dia tengok jalan pun kata dia, ini macam hamil ni. Dan dia, bila nak bersalin? Mana tahu saya mengandung? Rupanya baru 2 bulan, tapi tok bidan kenal. Cara berjalan pun dia tahu lah, lenggak-lenggok pun dia tahu lah. Ni hamil ni.
Ambil pun dia tahu lah, ni anak jantan, ni anak perempuan. Tak ya, tengok salin tu. Betul. Betul. Adalah macam-macam petua orang bagi. Nak petua tu. Petua nak tahu dalam perut anak jantan nak macam mana. Dah ni dah gaduh scan je. Tengok nampak siap dah. Tak surprise lah. Siapa? Tapi yang lagi surprise apa? Kata perempuan dia tahu lelaki. Doktor pun bodoh juga punya. Alat pun tak boleh pakai ke, alat-alat moden ni. Tak boleh pakai. Saya tak tanya langsung nak tengok dia scan. Baik, jadi asal nak sebut hanya pandang pada muka saja. Jadi yurja'u syahadatu minha khasatan ruja'u li syahadah wal muamalah. Untuk dirujukkan dalam masalah saksi dan juga masalah muamalah. Wasabi'u, yang ketujuh kata dia, akhir kalau ikut misalah nisbah memandang ni, an-nazaru ilal amah, pandang pada hamba perempuan inda ibtiaiha, ketika nak membelikan dia. Jadi kalau saya nak beli hamba, apa yang boleh pandang? Ai masuk ibtia' syira'iha, ketika nak belikan dia. Fa yajuzu nazaru ila mawadhi'il lati yahtaju ila taqlibiha, maka harus seorang lelaki pandang ila mawadhi' kepada tempat-tempat allati yahtaju ila taqlibiha, yang berhajat ia rajul kepada taqlibiha, kepada nak membelek-belekkannya. Qallaba, untuk membalik-balik, membelek-belek. Maksud qallaba taklib ni, di situ hajat dan keperluan dia. Contoh dia bagi, fa yanzuru atrafaha wa sya'raha la aurataha. Baik, apa yang yahtaju ila taklib? Pasal beli hamba, apa matlamat? Kerja. Jadi nak kerja, apa yang nak faham pada kerja? Gagah, okey. Keperkasaan dia, betul tak? Kuat dia. Lagi apa? Ketahanan dan kemahiran dia. Tangan ni kadang tengok tangan orang kita boleh tahu tangan ni buat kerja lembut atau kasar. Ada orang boleh kenal tengok tangannya. Salam pun kalau jenis orang pakar, dia salam boleh tahu dah. Yang ni pegang pen je lah. Macam ni. Pasal pinggan pun tak ada. Yang ni pegangnya dia tahu dah. Yang ni pegang tangan dia boleh tahu. Orang dulu memang pasal dia tak ada alat. Jadi dia pegang tu dengan pengalaman dia, berjumpa orang, pengalaman dia kan. Apa saya nak sebut. Jadi kalau nak masalah beli hamba, apa yang taklif? Jadi nak tengok kuat dia. Kalau tengok kuat, tengok apa? Nak tengok pula kalau kuat orang lelaki atau lelaki, macam mana pun nak beli amah. Asal disebut ni bagi amah. Ni sebab orang perempuan lah, orang lelaki tengok orang perempuan kan. Nak tengok amah, tengok apa? Baina surah wa rukbah illa surah wa rukbah. Tak boleh. Surah wa rukbah tu untuk aurat perempuan hamba yang untuk solat je. Adapun awal yang ajanib, jami umur dan niha, jadi bahasanya kena tutup. Lepas tu kalau nak beli, apa yang dia boleh tengok? Tu disebut. Cuma bak hamba ni dia boleh tengok ila atraf, pada jari, wasya'raha, boleh tengok jari, tangan, dan turut. Asal mana atraf tu, dia kata kalau ikut terjemah, atraf torfin dengan mana anggota, maksudnya tengok tangan dan kaki. Lagi apa? Wasya'ra, dan rambut. Muka pun tak payah tengok. Pasal rambut kena tengok tua tak tua tu total. Lagi apa? Kerinting ke lurus. Kalau rambut kerinting ada agak-agak macam mana? Orang rambut kerinting ni kederat kuat. Kalau tengok rambut kerintingnya macam negro tu tuan. Lagi apa? Orang asli. Orang asli negro kuat tak? Kalau lari 1000 km boleh lari tak? Kita 1 km pun habis lah. Mengah. Ni 1000 km selama dia lari. Cuk maraton. Boleh lari. Pasal apa? Tengok rambut. Satu peserta dunia yang lari jauh-jauh ni, tengok Tosah, tengok apa? Tengok Tosah betih, tengok kaki dia. Tengok apa? Tengok rambut dia. Tengok rambut dia. Tu Bangla nak bagi 1.5 tu, kena tengok apa? Tengok rambut. Kalau tengok rambut kerinting, dia esok orang Malaysia pening. Siapa? Semua kederat kuat. Orang Melayu tak ada kederat, tak kuat. Nak lawan pun dengan negrito. Bukan negro, negrito. Itu orang asli Malaysia tu, peribumi tu. Jadi fayanzuru ila atrafiha wa syariah la aurataha, tak boleh pandang aurat. Jadi faham tak apa? Tengok tangan kaki siapa yang tu nak menunjukkan kebolehan dia buat kerja dan kepandaian dia buat kerja. Rambut untuk tengok kekuatan dia.
Muka apa? Bukan masuk muka. Tapi kalau masuk dia amah ni untuk apa? Untuk dia nak pakai. Tengok muka Boleh tengok muka? Boleh. Tapi nama aurat maksudnya nak tengok dada ke, nak tengok punggung ke, tengok betis peha tak boleh tengok. Tetap tak boleh tengok aurat. Apa yang tak boleh tengok memang tak boleh tengok. Cuma atas masuk kerja tengok jari, tangan, kaki, tengok rambut. Muka pun tak tengok. Kalau muka bukan maksud. Kalau dia bukan untuk datangkan zuriat apa dan sebagainya untuk dia pakai, tak payah tengok muka. Kalau dia memang masuk itu, harus tengok muka pasal dia nak pakai. Sekejap. Faslun fi ma la yasihu nikahu illa bihi. Soal dia. Kanak-kanak perempuan nak aurat. Kanak-kanak perempuan aurat tak? Kanak-kanak macam mana tu? Dari segi hukum kanak-kanak ni, dia balik tu dah dapat hukum ni dewasa dah. Bahkan hukum melihat, menyentuh pada kanak-kanak, dobit dia bukan balik, tapi dobit dia had yushtaha, haddun yushtaha atau haddun tushtaha. Dia lah satu had yang kalau dobit dia tushtaha, yang diingini. Kalau saya buat misal, saya lelaki, perempuan umur berapa yang saya dah tak boleh bersalam dan saya tak boleh lihat dia? Kalau umur 7 tahun boleh lagi? Istilah dia apa? Dia sampai satu had tushtaha, yang diingini. Ingin ni maksudnya wanita tera ni, ada lelaki yang akan atas jalan fitrah nak memperisterikan dia, dan dari segi keberangkalian dan kebolehan bolehlah nak kahwin dengan dia, dan kalau tengok pun jatuh hati dah di atas hal yang ada pada dia, dari subur, akhlak, apa seumpama ke perangai. Yang tu dia panggil haddun tushtaha. Kalau nisbah orang Melayu punya selera lah, 7 tahun haddun tushtaha. Boleh salam, boleh tengok. Anak-anak menekan apa, budak pasti budak sekolah rendah, penyampaian hadiah, budak dia 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh lagi. 4 tengok orang. Tak semua lah. Tapi rasa 4 ni kata-kata tak boleh tengok lagi. Tapi kalau tengok yang mana segak lebih macam mana, tak boleh lah. Pasal dia bukan terhenti pada umur, tapi had tu. Umur 11 tahun macam dah reti lah. Bukan perempuan tu reti, yang lelaki ni reti. Kalau perempuan tu tak malu sekalipun, lelaki ni dia dah ada sesuatu benda dia boleh istimta' pada wanita yang dia tengok, walaupun umur 11 tahun. Masa tu dia tak boleh salam perempuan. Tambah 12, 13, 14. Tambah macam masyitah duk salam tu. Pening. Menajik duk salam tu. Macam itulah kot. Itu istilah had dia. Terbaliklah sikit, saya habiskan dulu. Perempuan salam lelaki tak? Ustazah duk salam budak umur 7 tahun, ada rasa apa tak? 8, 9, 10, 16 baru rasa. Lambat tu ustazah tu. 16 baru rasa. Ya Allah, teruknya ustazah tu. 11 tak rasa? 12 rasa? Tengok budak lah kan. Kalau budak lelaki, kalau memang tengok dia matured apa? Matured dia matang kan. 12 macam mana? 12 pun kau tengok macam mana? Budak ni matang. Walaupun budak tu kadang-kadang dia tak adalah orang kata minat kepada perempuan lagi, tapi macam mana orang perempuan tengok dia ni macam mana? Dia sampai haddun yushtaha. Maksudnya kalau kata orang lelaki, budak tu lah, kalau kata macam tu, berminat dia tak galat untuk menerima sebagai suami. Itu kot. Dia macam mana pun, dia haddun yushtaha, tu istilah kita. Jadi tak nanti balik untuk ada hukum. Masalah memandang dan menyentuh. Itu kot. Pada orang yang menengok orang. Ya. Bukan pada yang dipandang. Yang dipandang ni kalau ikut dari segi kaedah syarak, dia memang dah diasuh, umur 10 tahun dah diajar hukum syarak komplit. Kan sembahyang pun, wa muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'a. Itu dah ayat bab solat kan. Wadribu 'alaiha wa hum abna'ul 'ashar. Itu bab solat.
bab puasa sama, bab adab sama, bab akhlak sama, bab muasyarah bercampur, ikhtilat lelaki perempuan sama, bab salam menyalam sama, bab tudung aurat sama. Berapa? Umur 10 dah ajar dah pakai burdah. Lelaki umur 10 dah ajar serban. Dah ajar dah bagi salam. Dah ajar dah mana nak bercampur lelaki perempuan. Tak boleh main polyandry. Umur 11 tahun lelaki perempuan tak boleh main polyandry lah. Tak boleh salam-salam aku lah. Tak boleh main apa? Ibu ayam jaga musang. Main nyorok ibu ayam jaga musang tahu tak? Yang ni dia nak tangkap ayam belakang. Kalau boleh save orang belakang ni, rasanya kalah kan. Ni perempuan, belakang dia lelaki. Betul apa kena jadi? Dia akan peluk belakang. Tak boleh main macam tu lah umur 11 tahun. 10 tahun pun tak boleh lah. Syariat dah jaga dah. Masalah pandang dia sebut tadi. Jadi kalau faham umur syarak yang dah ada, jaga batas bab pandang, bab aurat, bab sembahyang apa, bab puasa, bab ikhtilat apa, tahu ni? 10 dah berlaku pensyariatan. Saya kalau ada sahabat-sahabat yang dulu geng-geng mamak Penang apa, yang memang jaga syariat ni, dia orang memang sepupu pun tak pernah tengok lepas pada umur 10. Umur 10 sepupu tak pandang. Sepupu perempuan ni akan berburdah, lelaki-lelaki. Kalau pergi rumah pun, ini memang mak menakar ni adik-adik lah kan. Ada yang adik-adik dengan ipar apa. Tapi dia orang ni pupunya ni, kalau perempuan lelaki tak bertemu. Maksudnya asing. Kau perempuan duduk dapur, lelaki duduk depan. Takkan sembang jumpa kau. Kau belajar sekolah mana? Umur 18 sembang ni. Saya ambil SPM. SPM dapat grade berapa? Lelaki perempuan takkan sembang macam tu. Perempuan kat dapur, lelaki kat depan. Ada yang dah jaga syariat macam tu. Cuma Melayu macam mana? Melayu masih dengan kemelayuan dia. Melainkan yang memang betul-betul dah mengaji, jaga syariat, memang jaga betul. Kalau yang biasa umum kita tengok, macam ni lah. Macam mana keadaan yang ada. Macam tu kot. Lain. Kalau kadang-kadang yang anak perempuan kecil mana betul tak betul perempuan kecil apa tu? Kita bapak dari segi aurat dia adal farji kan. Cuma kadang dalam proses nak tukar lampin, berak, kencing apa, mak dia tak dan, kita kena je tak? Bapak, jadi bapak macam mana? Ada masalah apa-apa ke umur anak-anak besar tu? Macam tu lah sikit kan. Macam mana pun saja-saja pergi buka tengok macam mana? Buka aran syarak lah. Tapi nak basuh kencing, berak apa, apa seumpama itu dari hukum harus. Pasal dia hukum zaman tarbiyah anak. Istilahnya apa? Hukum hadanah, bab mengasuh. Jadi ibu dia tak ada masalah, bapak dia kalau ibu tak ada masalah. Cuma golibnya pekerja ni dibuat oleh ibu. Macam mana pun bapak macam mana? Saya memang anak-anak kecil-kecil kalau rumah dalam proses dalam bantang ni, mak kita tak sihat, mak mentua pun dah tak ada. Kita lah bapak, kita lah mak masa tu, urus semua. Bakar tungku pun kita, masak pun kita, ikat barut pun kita. Anak pun pampir apa semua kita. Masa tu macam lepas kudo mak kerja. Mengajak pun mengajak. Masak pun masak semua. Kalau faham tu, itu yang darurah tu tuqadaru biqadriha lah. Hajah. Kalau atas nama darurah terpaksa kan. Kalau tak, siapa lagi nak urus anak kita? Nak buat dengan kerja pejam mata kan susah. Macam mana pun buka mata bukan saja-saja nak tengok, tapi orang kata apa? Macam tu lah. Tengok apa yang tak dapat tidak untuk yang tu tertengok. Itu je. Saja-saja nak ditengok bukan kaedah. Itu kot. Lain. Kita tunggu dulu situ, insya-Allah kita sambung. Faslun fi ma la yasihu nikahu illa bihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.